lagi saya minta kawan-kawan kita yang lelaki tolong on the video supaya kita boleh tengok. Orang kata nampak, orang kata Ustaz Yaakob pun nak tengok juga muka masing-masing kawan-kawan kita yang join for today. InsyaAllah mungkin kalau Ustaz Yaakob nampak kita, dia akan doakan kita, dia akan terselit doa dia di dalam sembahyang dia kan. Tiba-tiba dia teringat muka Khairul Anwar, tiba-tiba teringat muka Isyam kan. Terus dalam doa tu dia terlintas muka orang-orang ni. So you all kena ambil peluang sebab orang doakan kita bukan senang kalau parent doakan kita, tengok cerita doa baru masing-masing nak buka video kan. Betul guys, saya kadang-kadang kan kalau saya doakan orang kan, bukanlah saya doakan orang, bila kita tengah doakan tu, tiba terlintas muka budak-budak elit saya. Saya cerita ni, terlintas muka budak-budak elit saya yang selalu lepak dengan dia. Sebab tu bila korang selalu lepak dengan leader, mungkin leader indirectly mendoakan you all tanpa sengaja dan terlintas dalam kepala otak dia. Betul tak? Betul tak Ki? Setuju tak Ki aku cakap ni Ki? Nanti aku nak hantar gambar Pak Ain dekat WhatsApp Pak Ain. Banyak kali aku hantar gambar aku kat Pak Ain. Tak ada, aku nak doakan budak aku je. Kau tak ada kaitan. Aku tak ada. So that's why kalau you all buka video kan, mana tahu Ustaz Yaakob akan nampak muka you all kan dalam doa dia tentang dia sembahyang hajat, dia terlintas. Teringat muka Alif kan. Okay. So terima kasih guys for participation today. So saya jemput Ustaz Yaakob, dipersilakan Ustaz Yaakob untuk orang kata sesi ini saya serahkan kepada Ustaz Yaakob lah. Terima kasih Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat moderator Cik Farhan bin Hassan, yang saya hormati sahabat saya lah Khairul Izwan bin Yusuf, atau nama mahsyur dia adalah Ki kot kan. Dan semualah daripada tim Ki Group, daripada tim Allahumma salli HM Group di AIA. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam, satu perbincangan dan tajuk yang sangat best untuk di sama-sama kita ambil manfaat dan iktibar, agar mudah-mudahan setiap daripada kerja buat kita dalam kehidupan kita dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina. Yang pertamanya saya maklumkan kepada rakan-rakan di Facebook, usrah kita pada hari ini adalah program daripada pihak HM Group daripada AIA, dan program ni dari sahabat saya daripada Key Group lah. Mereka daripada tim AIA, mereka nak buat usrah untuk agar kita nak balance, which is dunia dan akhirat itu ada objektif yang jelas untuk kita nak bawa kepada akhirat. Sebab tu para ulama mengatakan bahawa tidak menjadi kesalahan pun kepada orang yang kaya dan tidak menjadi kecelaan pun kepada orang miskin. Allah dah jadikan ekosistem dunia kita ni cantik. Kepada orang yang diberikan pemilikan harta, maka boleh keluarkan zakat. Zakat tu kepada siapa? Orang yang susah. Dan kalau ikut sepatutnya dalam dunia ni tak ada orang yang tak boleh makan. Patutnya dalam dunia hari ni tak ada orang pun yang tak ada pakaian, tak ada orang pun yang tak ada rumah penginapan. Disebabkan apa? Check and balance itu berlaku. Tetapi bila kita nak datangnya sifat tamak, datangnya sifat mementingkan diri, maka disitulah akan adanya loophole hingga menjadikan ada golongan orang yang termasuk dalam extreme poverty. So tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah satu tajuk yang baik untuk kita bahas pada pagi ini berkaitan tawakal dalam perniagaan. Kerana tawakal dalam perniagaan, saya yakin sebagai ejen-ejen insurans pun, ejen-ejen takaful, kamu kena tawakal. Kena ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu kita faham, banyak hari ni orang salah faham tentang tawakal. Ramai orang yang hari ni yang menyalah tafsirkan makna tawakal dalam kehidupan. Apa tu makna tawakal? Tawakal ni adalah kita meletakkan sepenuhnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam rukun tawakal, yang pertama perlu usaha. Yang pertama perlu usaha. Kan, kita niaga berkedai burger, kan, kedai burger tak buka. Lepas tu minta, ya Allah, bagilah hari ni customer aku mai 15,000 orang. Tu panggil mangkuk ayun tuan-tuan. Kan? Mana ada bertawakal tanpa kamu meletakkan ikhtiar dan usaha di depan. Sebab rukun tawakal itu sendiri, Allahumma salli alaihi wasallam, buka ikon sekejap. Rukun tawakal tu sendiri yang pertama ni kena ikhtiar.
Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Orang yang jenis berusaha banyak, Nabi kata apa? Orang yang ikhtiar dalam kesusahan, Nabi kata al-ibadatu fil harji ka'ijratin ilayya. Orang yang bersusah payah di atas jalan mujahadah mereka nak mendapatkan rezeki yang halal, Nabi kata apa? Diberikan ganjaran pahala seperti mereka ini berhijrah kepada aku. Ini Nabi sebut. Apatah lagi tugas-tugas kalau kita ni sebagai ejen-ejen takaful pula, macam salesman lah. Orang nampak kita ni tuan-tuan macam dengan macam bawa bala, tengok lari tuan-tuan. Kalau duduk kat pasar raya tuan-tuan bawa pamphlet tuan-tuan. Tuan-tuan dia lari tak boleh buat bincang tuan, macam nampak hantu tuan. Kan? Tu ujian dah, ujian. Untuk kamu nak boleh close kepada prospek yang kamu nak. Oi bukan senang. Kena macam mana, kena faham atunansinya, kena faham psikologinya. Semua benda kita kena ambil kira. Itu kan mujahadah. Maka sebab tu dalam kehidupan kita sebenarnya kita setiap hari kita i'tiqad kepada Allah. Bila sedang cerita tentang tawakal, dia bukan dalam perniagaan, dalam kehidupan dia sendiri kita sedang bertawakal kepada Allah. Buktinya apa? Setiap pagi kita baca apa? Bermula dari solat subuh tadi. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam doa iftitah kita kan. Kita baca sungguhnya kehidupan aku, kerja buat aku, hidup, mati, bangun, tidur, semua kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepekerjaan itu, perniagaan itu termasuk daripada sebahagian daripada tawakal kehidupan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu bila sebut tentang tawakal dalam perniagaan, yang kita nak bincangkan hari ini tentang apa yang perlu ada untuk kita bertawakal. Apa yang perlu ada untuk kita nak bertawakal ni, nak gantung dengan Allah ni. So apa benda yang perlu ada kepada tu? Nak pergi KL, apa yang kena ada? Kena ada kenderaan, kan? Kena ada bajet. Tu benda-benda asas. Sesama juga bila kita nak bertawakal, apa benda asas yang perlu kita ada dalam kehidupan kita untuk nak capai kepada objektif, nak kepada perniagaan kita, pekerjaan kita dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama saya mohon jasa baik kawan-kawan di Facebook. Sesi ini adalah sesi khas bersama dengan tim Key Group dan HM Group daripada AIA, usrah bersamalah. Cuma kita livekan juga di Facebook untuk manfaat kawan-kawan yang lain pun dapat juga insya-Allah, agar kita tak nak menjadikan ilmu ni semua milik Allah. Saya pun sekadar berkongsi, saya pun sekadar share apa yang saya reti sikit. Mereka ni jauh lebih hebat ni. Kalau kita tengok kawan-kawan saya dalam ni, yang saya kenal, antaranya Ki, Harif Faisal, ni orang-orang yang saya kenal. Mereka ni otai dah dalam industri kewangan. Saya sendiri pun newbie, cuma saya share apa yang dia dah pernah buat. Kalau mereka yang dah ada experience, just add on agar benda tu lebih dapat manfaat. Kadang-kadang benda yang kita nampak simple pada kita tapi besar pada orang. Sebab tu Nabi kata apa? Wa iza sansahaka fansah lahu. Bila kamu tengok orang yang memerlukan nasihat, bagi nasihat. Kadang-kadang nasihat tu kita nampak macam biasa, tapi pada dia tak biasa. Contohnya orang yang tak pernah baca Quran, kalau tuan-tuan pergi ajar dia alif bata, besar manfaat tu pada dia. Tapi pada tuan-tuan yang dah boleh baca Quran, alif bata tuan-tuan rasa macam huruf ijaiyah, alif bata sajin tu tuan-tuan tak rasa apa-apa. Tapi pada orang yang buta huruf, buta Quran, tuan-tuan menangis dia. Saya pernah jumpa seorang saya di Mekah, seorang pakcik tuan-tuan tak boleh baca Quran. Bila kita ajar dia surah Fatihah, menangis dia. Padahal kalau kita anak kita boleh baca, tapi ingat nilai ilmu tak sama kepada orang ataupun prospek yang kita bagi, kepada orang yang kita bagi. So not just give what you have. Tuan-tuan guru Datuk, almarhum Tuan Guru Datuk Rudin, dia kata apa? Menyampaikan sesuatu sampai kamu alim, sampai kamu pandai. Jangan tunggu pandai baru nak menyampai. Dia tunggu saya perfect, Ustaz. Saya nak tunggu ilmu dalam bidang takaful, kalau boleh dapat exam yang paling tinggi, dapat sampai branch manager, branch agensi, baru saya nak mula cari prospek. Terkorok dia. Kan? Sepatutnya start what you have now. Apa yang kamu ada sekarang? So start giving. Jangan tunggu kamu alim, jangan tunggu kamu sempurna baru kau nak berkongsi, tapi kongsilah apa yang kamu ada sekarang. Kalau di Facebook kita tengok orang tulis, orang tahu cara lipat baju. Tuan-tuan cuba tengok, 2 juta orang tengok cara lipat baju di YouTube. Tuan-tuan tulis tengok cara goreng ayam, 400,000 orang tengok cara goreng ayam. Tuan-tuan tulis how to open the door. Tak tulis dah sekarang. Ada 21 juta orang tulis cara nak buka pintu. Padahal cara buka pintu mana ada sekolah ajar, mana ada cikgu kata nak murid hari ni kita belajar cara buka pintu, mana ada tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan sampai dalam YouTube orang tulis cara bernafas pun orang ajar.
Cara bernafas. Kalau kita tengok, kata bernafas pun nak ajak tak pada orang yang ada asma, orang yang ada penyakit jantung. Bila kena heart attack, dia ada kaedah macam mana kita nak bantu. Contohnya picit ni. Ni doktor ajak. Cara bernafas tu dia nak bantu untuk pam jantung kan. So benar-benar simple pada kita tapi bukan pada orang lain kadang-kadang. So jangan merasakan tuan-tuan tak boleh bagi manfaat. Tak, semua makhluk atas alam ni Allah bagi ada manfaat dia. Hatta kalau tuan-tuan buku Troka Sign kan, buku Troka Sign, babi khinzir tu pun ada manfaat dia. Manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Bila dia duduk sondoi tu kan, ada manfaat. Saya baca-baca, ui dahsyat gila. Khinzir yang kita nampak najis tu pun ada manfaat. Maka jangan menajiskan diri tuan-tuan tanpa memberi manfaat. Jangan mengkhinzirkan diri tuan-tuan lebih teruk daripada khinzir, sebab khinzir pun boleh bagi manfaat. So insya-Allah semua kita nak pada manfaat. So baik ingat, bila sebut asas kepada tawakal dalam perniagaan, asas yang pertama Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama dalam kehidupan kita nak bertawakal kepada Allah, haruslah trust yang utamanya memiliki ada 4 benda. Yang pertama perlu ada iman. Kena ada iman. Dalam perniagaan ada iman dia. Dalam kehidupan ada iman dia. Iman kita yang terasjak adalah beriman kita dengan Allah. Iman kita dalam perniagaan kita, apa objektif perniagaan kita? Sebab bila kita tidak ada objektif, sama kita hari ini kenapa kita beriman dengan Allah? Sebab kita yakin adanya syurga neraka, adanya pahala dosa, adanya hari kiamat, adanya hari mahsyar, adanya alam kubur. Maka beriman kita untuk kita pi ke arah tu. Sama dalam perniagaan. Bila sebut dalam perniagaan, trust nak pi kepada tawakal, kena faham di mana kita nak pergi, di mana kita nak bermula dan ke mana kita nak sampai. Kena itu dulu. Ramai orang yang dalam perniagaan yang dia tahu sebagai founder ke mana dia nak pergi, tetapi tim tak tahu tuan-tuan, maka tim akan sangat cepat penat. Saya ada lebih kurang dalam sekarang permanent staff ada 60 orang. So tuan-tuan, kalau saya tidak fahamkan staff-staff saya di belakang, banyak ada beberapa syarikat, so 60 orang staff, kalau saya tak fahamkan mereka, maka mereka boleh cepat untuk keluar sebab mereka tak faham kan. Mereka tak tahu. Kita pegang map, tuan-tuan pegang map di tangan. As a agent, tuan-tuan pegang map. As a peniaga, tuan-tuan pegang map. Tuan-tuan tahu ke mana nak pergi Kuala Lumpur ni berapa kilometer? 400 kilometer daripada Kedah. So 400 kilometer, tuan-tuan tahu jaraknya berapa jam masa diperlukan. Tetapi adakah tim tahu? Lepas tu iman yang pertama, kena fahamkan objektif. MVO dia panggil, mission, vision, objektif. Apa yang kita nak buat? Kalau dalam Islam, kita tahu ada syurga dan neraka, kita nak masuk dalam syurga. Kita nak kepada pahala, maka kita melakukan amal. Itu iman kita. Maka dalam perniagaan apa iman tuan-tuan? Apa objektif tuan-tuan? Saya baca tentang objektif penubuhan. Antara objektif tuan-tuan nak tanamkan sifat semua ejen untuk mengamalkan sifat memberi. It's about the proses yang kamu bina iman dalam perniagaan kamu sekarang, dalam HM Group, dalam Key Group dan semua yang terlibat di bawah HM Group ni. Iman kamu, trust kamu adalah kamu nak tanam kepada semua ejen adalah dengan memberi. Nilai memberi tak wajib dengan duit. Ada orang memberi dengan ilmu, dia share kat orang tentang ilmu kewangan, itulah iman kamu. Sebab dalam bab memberi ni janji Nabi. Ni pegang bagi elok. Semua daripada tim HM ni pegang bagi elok. Nabi ajarkan kita 2 benda Allah takkan tangguh. Allah akan segera balas di dunia. Allah akan bagi terus di dunia. Yang pertama, perbuatan dengan mak ayah. Tuan-tuan buat baik dengan mak ayah, segera Allah akan balas anak-anak berbuat baik kepada tuan-tuan nanti. Tuan-tuan bercakap buruk kepada, cakap kasar dengan mak ayah, jangan risau. Matter of time, anak-anak tuan-tuan akan cakap kasar dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah bagi duit, tak pernah bagi masa kepada mak ayah, jangan bimbang. Anak-anak kita Allah akan sibukkan daripada memberi masa kepada kita nanti. Ini janji Nabi dalam hadis sahih ni, hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, Nabi kata apa? Kalau kamu buat di dunia, Allah akan segera balas. Allah tak akan tangguh di akhirat. Akhirat akan ada. Tapi di dunia Allah dah bagi dah adalah perbuatan memberikan sedekah kepada orang. Sedekah tidak wajib dengan duit. Sedekah juga boleh dengan ilmu. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? 3 amalan tak akan terputus ketika matinya seorang anak Adam: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa daripada anak-anak yang soleh. Maka bagi kongsi ilmu. Kan, menulis tentang ilmu kewangan. Ramai hari ni orang kena scam. Laporan daripada bank negara mengeluarkan dalam tempoh 2020 fasa pandemik COVID-19 sahaja lebih daripada 940 juta penipuan di atas talian. Maksudnya duk kena kencing ni, kaki kencing ni. Kencing manis tuan-tuan, potong kaki. Kencing orang tak ada ubat tuan. Kan, duk menipu orang 900 juta. Kan, tok belagak dengan nama tok belagak, nama pun dah bengong dah.
Tapi ada lagi orang yang lebih mangkuk ayun yang pergi ikut. Kan beli rumah tu pejuang ki lah, di antara pejuang saya tengok beberapa tahun lepas dengan lawan dengan North Syam tu kan. Nak panggil ustaz tak gemuk kat dia. Kan beli rumah yang orang pun boleh ikut rumah 20,000 kebanayan pun kalau 5 hang tahu tak. Kan tapi scam. Dan ramai dia ikut, ramai orang yang terlibat. Kan termasuk sebut zaman 5-10 tahun lepas dulu zaman MLM tengah hebat di pasaran kan. Waktu tu add 4 buck, lepas tu score A. Malah dia jadi skor apa dah? Sekarang skor apa dah? Dulu je macam skor A, sekarang dah jadi Liverpool tuan. Tak ada skor dah sekarang. Kan? Lepas ke laut dah kita. Kan? Dulu waktu saya duduk UPNM dulu tahun 2009, 2008 waktu di universiti. Tuan-tuan, kalau pelajar-pelajar tak masuk skor A ni kira cak ayam lah. Tapi saya tak apa, saya kata sebab saya tak jelas dengan apa produk dia, kan, dengan apa dia punya bisnes punya model. Tak kisahlah waktu tu saya ingat gitu, Menteri Pendidikan Tinggi rasmi program tu. Tak apa, saya kata tak apalah, dia rasmi lah. Dia menteri, orang jemput dia panggil, program tu pula mungkin ada insentif tentu bagi kat dia. Dia pergilah sebagai tiket menteri. Tapi tetap tidak menzahirkan apa bisnes dia buat. Kalau nak letakkan, dia kata ustaz, tawakal kepada Allah. Mana boleh letak tawakal tanpa kamu buat dengan judgement ilmu? Itu asas dia, iman dia. Kamu kena faham apa perniagaan tu buat. Kalau kita terlibat dalam saham, benda asas kita nak beli saham, kita kena tahu fundamental dia dulu. So apa fundamental? Fundamental tu iman lah. Iman tu sama ada iman tu untung ke rugi, naik ke turun, rendah ke tinggi. So saya tengok tak boleh belah ni MLM cara macam ni. Tak apa. Kawan-kawan saya sampai buat pinjaman PT-PTN tu tak jadi PT-PTN jadi PT tipu dia kena. Kan ambil semua duit pergi melabur kat situ. Bulan pertama dia masuk 5,000 dapat 10,000. Datang sifat tamak, FOMO berlaku. Kan sifat tamak. Datang sifat tamak, dia 10,000 tu buat masuk pula dapat 20,000. Dia kempen kat kawan-kawan. 20,000 dapat 40,000. Double easy money. Sampailah peringkat dapat 5-60,000, kempen kepada mak ayah. Sampailah peringkat mak ayah pun dah percaya anak mengaji universiti kot. Ada ijazah. Kan ada ijazah kot, takkan nak tipu. Maka habis tuan-tuan, tercedok menangis di bujur katil berjemaah. Jangan ada buat main. Penipuan dibrandkan dengan macam-macam. Bila tidak faham model iman yang pertama, jangan letak tawakal lagi. Iman yang pertama, objektif, visi, misi syarikat, maka tuan-tuan senang untuk tercedok. Tuan-tuan, saya cuba tanya, ni ramai-ramai duk rekrut ejen. Kan? Ramai-ramai yang duk rekrut stokis dan sebagainya. Kalau dalam takaful ejen lah, kita bawa ejen untuk ambil jawab exam kan, dan sebagainya, TBE kan. Exam dia kan. Bapak susah nak mati, saya baru ambil exam minggu lepas. Putus sesi otak saya fikir. Mujok lulus. Ya dah lah, tak boleh nak tiru. Examiner tuan-tuan garang macam sarapan tebuan tuan-tuan. Kali tepi dia tak bagi, kali Allah tuan-tuan. Saya nak terkencing pun dia kata nak kencing kena habaq. Mujok tak suruh ambil kamera 360 kencing tu. Kan? So bila kita rekrut orang, tuan-tuan cuba tengok dari segi percentage berapa ramai yang kekal. Walhal ambil exam tu susah. 3 hari lepas exam exam anti money laundry tu, AMLA. Hak tu pun susah kot, 20 soalan ni, tapi soalan macam dengan nak buat PhD dah rasa. Kan? Tuan-tuan tengok ramai-ramai yang duk ambil lesen-lesen dah ambil jawab exam kesusahan-kesusahan tu, tapi berapa ramai yang kekal? Tak kekal juga. Bila apa? Bila asas yang pertama, iman tu tak kuat. Bila dia tak faham tentang objektif perjuangan, maka tidak akan wujud tawakal. Dia boleh habaq lah. Kita tawakal kepada Allah. Sedangkan asas yang pertama, tiang yang pertama dah tak ada, maka yang ni akan jadi permasalahan. Sebab tu ingat, saya pesan untuk diri saya juga. Sebab tu saya dengan tim-tim saya selalu pesan, setiap bulan saya akan jumpa, kita pesan pada yang sama. Apa objektif penubuhan Darul Murtada? Apa objektif kita buat semua ni? Kan? Kita nak perjuangkan sistem pendidikan percuma. Kita nak wujudkan pusat kebajikan. Kan? Bukan senang, susah. Kan? Tapi we are going through and fight together. Bayangkan kami dah 11 bulan tak pernah buat apa-apa kutipan. Sedangkan tahfiz kami bergerak secara percuma. Kan? Kami dah buat pembelian tanah dah 2 juta. Kami tabur tanah 2 juta. Tak buat kutipan. Last Ramadan tahun lepas 1 juta buat kutipan, lepas tu saja berhenti. Dia kata jangan buat kutipan. Jom kita challenge WhatsApp. Kita tulis buku, kita buat e-book, tahun lepas dapat jual 2 juta tanpa modal. E-book kan? Saya kata tak apa, duit tu apa, kita beli tanah. Kita sustain kita punya team. Sustain kita punya pergerakan, agar kita tak perlu guna duit sumbangan orang untuk banyak gaji, agar kita tak perlu guna duit orang ramai untuk kita nak ni. Sebab kalau tidak tuan-tuan, sistem Islam akan terus meminta-minta.
Sedangkan tangan yang memberi lebih baik daripada minta. Minta is last optional. Option last, tak apa minta. Tapi janganlah terus berjuang dengan meminta. Maka sebab tu ingat, trust yang pertama, Imam Ghazali kata dalam nak meletakkan tawakal, asas yang pertama kena ada iman. Iman. Dalam Islam, iman kalimah la ilallah. Dalam perniagaan, apa iman tuan-tuan? Trust, objektif dan visi perniagaan tersebut. Saya yakin dalam agensi takaful banyak, kita ada banyak semua. Dalam AIA pecah pula banyak. Saya bulan awal tahun hari tu tim Al-Fatih, antara yang one of yang besar juga, Al-Fatih Empire ke apa. Dia orang panggil, dia orang pun beratih yang aktif group. Saya pesan benda yang sama. Saya kata, one, you nak buat, iman je kena betul-betul dulu. Satu pesanan saya bila sebut tentang iman ni, dalam nak tawakal ke dalam perniagaan, bila tuan-tuan nak buat satu perniagaan, ni kira perniagaan, maka nak buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat, jangan buat. Sebab apa? When you dah involve, you akan buang banyak masa nanti. When you dah involve, you akan drain banyak you punya knowledge. You akan blend banyak you punya keringat. You akan habiskan banyak you punya duit. Kan? Tolong buang. Dia kata, Ustaz, saya terlibat dengan ejen takaful ni, saya buat geli-geli, Ustaz. Kalau nak geli-geli, tuan-tuan suruh kawan sebelah bayar RM10 kat dia, suruh dia geletek, tuan-tuan. Jangan terlibat dalam perniagaan. Kamu akan buang banyak masa nanti. Kalau kamu terlibat dengan ejen, kamu terlibat dalam perniagaan dengan niat awal kamu nak suka-suka, maka pergi fun fair. Ambil cuti hari ni, pergi fun fair. Tuan-tuan akan dapat keseronokan suka-suka. Tetapi bukan dalam perniagaan. Sebab bila kamu terlibat diri dalam perniagaan, kamu terlibat diri dalam bisnes, maka kamu akan ada masa yang kamu luang. Sepertinya masa tadi kamu boleh luang dengan isteri. Peluk bini dapat pahala. Kan? Peluk anak dapat pahala. Jangan peluk bini sebelah ya, bini jiran dosa. Kan? Peluk, tengok muka isteri dapat pahala. Tengok balik muka mak ayah dapat pahala. Tapi bila kamu terlibat dengan perniagaan, sempat tak buat benda tu? Biasanya tak sempat. Nak pergi jumpa orang, nak atok bisnes model canvas, nak buat konten, nak buat ni dan sebagainya, maka sibuk. Sebab tu, one, kalau nak buat bisnes, buat betul-betul. Kalau tak buat, jangan buat. Better jadi penganggur terhormat. Kan? Tunggu duit zakat setiap bulan masuk je lah. Kan? Sebab emang ada banyak masa kan? Maka kalau nak buat bisnes, buat betul-betul. Jangan merugikan, jangan menzalimi hak tubuh badan kamu. Jangan zalim hak anak isteri kamu. Jangan zalim hak orang keliling kamu. Dia dah ambil exam susah-susah, baca buku beratus-ratus soalan, duk repeat, dia tiba-tiba dah masuk dapat, baru gagal sekali, terus dia give up. No. Maka iman harus kuat. Iman inilah menjadi penentu sama ada you going to fight for your journey or you give up for your journey. Pada kamu akan lawan dengan takdir kamu sekarang ni, kamu akan pergi atau kamu akan berpatah balik. Sebab saya tengok ramai je yang ambil, lepas tu menyepi dia. Jangan berlaku benda yang macam tu. Yang kedua, Imam Ghazali sebut, di antaranya disebut dalam kitab Ihya, asas kepada iman, asas kepada seorang manusia itu perlu kepada tawakal ni. Kita nak tawakal ni level yang paling kita buat ni dalam keadaan serah kepada Allah. Kan? Yang kedua adalah kena ada ilmu. Selepas ada iman, kita dah faham dah syarikat punya objektif ni. Maka pergi kepada part yang kedua, kejelasan dari segi pengetahuan ilmu. Tuan-tuan, kemuliaan manusia, kemuliaan saya dengan tuan-tuan satu je benda. Berbeza kita dengan makhluk yang lain. Allah i'tiraf dalam Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah ni, kemuliaan kita adalah pada ilmu. Ilmu je. Sebab malaikat tanya kepada Allah, adakah nak jadikan manusia yang wayasfikud dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Takkan nak jadikan manusia nanti depa ni bergaduh, berpecah belah, menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Memang lah ni kita dah buat kan, panggil macam tu, bergaduh, berkelahi, sihir dan sebagainya. Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh Allah lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Allah lagi tahu. Maka Allah memberikan kepada manusia dalam semua, ada manusia, ada jin, ada bunian, adanya binatang, adanya bulan, bintang, matahari, semua makhluk ni dalam alam tu makhluk belaka. Tiba-tiba manusia lah dilantik sebagai khalifah. Maka of course lah ada satu kelebihan yang ada. Mesti ada kelebihan-kelebihan tertentu yang berbanding orang lain. Contohnya macam tuan-tuan, kenapa tuan-tuan memilih grup tuan-tuan sekarang? Kenapa tuan-tuan memilih circle tuan-tuan sekarang? Sedangkan banyak ada pilihan, banyak. Di Malaysia ada berpuluh agensi takaful.
Dalam takaful tu pula dipecahkan setiap daripada brand. Prudential dalam tu ada pecah pula beratus-ratus tim. AIA dalam tu ada beratus-ratus tim. Takaful Ikhlas ada beratus-ratus tim. Zurich ada beratus-ratus tim. Kenapa tuan-tuan pilih Circle sekarang? It must be something yang lebih yang tuan-tuan nampak. Mesti ada. Takkan tuan-tuan bangun-bangun tidur wahyu mai dalam tidur, oh ikutlah Ki, ikutlah Arif Faisal, ada? Tak ada, sudah my pad. Mesti ada sesuatu. Tuan nampak, okey, aku nampak sebab dia suka share dekat Facebook dan tulisan dia kena dengan jiwa aku. Mungkin ada satu. Tuan-tuan ikut. Kenapa tuan-tuan ikut leader tuan-tuan? Mesti ada something. Kalau tak, tuan-tuan akan ikut orang lain yang mungkin lebih baik atau lebih menonjol atau lebih atau tak kisahlah, tak anything. So sama ketika Allah nak menjadikan dalam kalangan makhluk manusia sebagai khalifah, maka Allah lebihkan manusia dengan akal. Maka akal ni nak membezakan akal tu sempurna tidak adalah dengan ilmu. Dengan ilmu je. Sebab tu kata nilai ilmu bukan hanya sekadar memberikan kemuliaan kepada manusia. Nilai ilmu juga diberi kemuliaan kepada makhluk yang lain ketika berilmu. Contohnya apa? Tuan-tuan di Kelantan, di Kelantan ada satu akademi nama dia ABM. Tuan-tuan boleh search tengok sekarang. ABM. Apa dia ABM tu? Akademi Beruk Malaysia. Tuan boleh search di Kelantan. Dia pertubuhkan Akademi Beruk Malaysia. Tuan-tuan jangan risau. Syarat pertama nak masuk ni tuan-tuan dan saya tak lepas. Sebab syarat yang pertama nak masuk akademi ni mestilah beruk. Akademi Beruk Malaysia ni ditubuhkan atas kerjasama dengan Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Malaysia UMK. So apa objektif dia? Melahirkan beruk-beruk yang produktif. Yang beruk produktif. Still dia orang ni beruk. Mereka tidak diucap kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah, tidak. Maka kekal sebagai beruk sehingga akhir hayat dia, tetapi nilainya berbeza. Dikelaskan beruk-beruk di Akademi Beruk Malaysia ni bawah kerjasama UMK, ada grade A, grade B dan grade C. Saya waktu pergi ke Kelantan, ada beberapa jemputan di Masjid Kota Baru, Masjid Pasir Putih ada kuliah. Saya just tanya aja, betul wujud? Dia kata betul Ustaz. Beruk yang grade A harganya mencecah 4,000 ke 5,000 ringgit seekor. 5,000 ni lepas home nikah dengan buat main beli beruk 5,000 ringgit. Kita tak boleh nak brain padahal di tepi-tepi jalan tu banyak je. Kenapa? Nilai dalam beruk Akademi Beruk Malaysia lebih 5,000, 3,000, 800 ringgit, 1,000. Sedangkan beruk di tepi jalan tu free je, tuan-tuan pergi kutip je. Sebab nilai ilmu. Beruk tu mesti tak boleh buat benda lain tuan-tuan. Dia hanya kutip buah nyok saja, buah kelapa saja, tahu buat turun. Jarang kita tengok beruk dia niaga musangking tepi jalan, tak ada. Atau beruk tu daripada Akademi Beruk Malaysia dia buat part time di 7-Eleven untuk bahagian packaging, tak ada. Kekal dia sebagai beruk yang petik buah tetapi nilainya berbeza. Malah saya pernah jumpa beruk yang grade A di Kuala di Mercang, Terengganu, Gong Balai. Beruk ni dia naik motor dengan tuan dia peluk tuan dia. Tuan-tuan dia siap gantung ayat 100 plus di belah kanan. Belah kanan kiri. Lebih kurang lah. Saya naik kereta, nampaklah dia naik motor dengan tuan dia. Muka belagak gila beruk tu. Dia peluk tuan dia tengok saya buat macam tu. Saya kata haram ke beruk ni. Saya tak apalah, sampai tuan dengan beruk tu berhenti, saya berhenti. Saya tanya dia, beruk ni saya kata, "Abang, apa beruk ni minum air tu?" Oh, dia kata, "Ustaz, natal beruk ni." Memang natal lah. Natang beruk ni. Kan? Dia kata natal beruk ni Ustaz. Tak sewak, dia kata dia takkan buat kerja kalau tak bagi ayat 100 plus. Dia bagi 100 plus baru dia naik pokok. Tu beruk grade A tu. Tapi produktif. Sehari kalau beruk-beruk yang biasa average boleh dekat 50-60 biji, dia boleh 200 ke 300 biji. Dari segi ROI berbaloi lah. Kalau kita beli RM5,000 harga dia, sehari 200 biji. Sebiji upah dapat RM1. Sehari 200 dapat RM200. Sebulan let's say kata 20 hari dia bekerja, dah bersama dengan berapa? Dah RM2,000. Kan? Dah tak ada modal lah. Maintenance dia setiap hari kena ayat 100 plus. 100 plus baru RM3 sepotong. So RM3 kali dengan sebulan 20 hari bekerja baru RM60. Itu modal maintenance beruk. Tetapi dia dapat sehari 200, sebulan sekitar RM2,000. 3 bulan dah balik ROI dia. Dan beruk tu kekal bilik dia. Kecuali berlaku matilah. Saya tak tahu ada takafu yang melindungi pelindungan kepada beruk. Alhamdulillah ada hibah-hibah tertentu mungkin mungkin boleh dicadangkan. Tapi nilai beruk tu kenapa berubah? Hanya disebabkan dia masuk Akademi Beruk Malaysia je. Masuk itu je, belajar hari petik buah nyok, petik kelapa, turunkan. Itu je, dia tak bawa benda lain tuan-tuan. So bayangkan dengan manusia. Malah dalam hukum fiqh disebut apa? Kemuliaan ilmu ni
Yang nak letakkan tawakal bila ada ilmu ni berbeza adalah bila mana anjing itu sendiri bila ada ilmu berubah hukum. Saya bila baca tu saya kata kenapa boleh kata anjing boleh mengubah hukum bila ada ilmu? Baik, macam ni. Kalau anjing, saya bukan nak sama kita dengan anjing, nak abang kata nilai anjing bila ada ilmu mulia di sisi Allah. Anjing liar, maksud anjing jalanan tu digigit binatang buruan, contoh rusa lalu, anjing jalanan, anjing liar ni gigit dan cederakan, dan binatang tu nak mati ataupun cedera parah. Dalam hukum fiqh, apabila anjing jalanan ataupun anjing buruan yang gigit dan binatang tu nak mati, maka hukum dia haram untuk kita sembelih dan makan. Maksudnya binatang tu cedera teruk ni dan dia akan mati sekejap je, mati. Kita pun sempat sembelih, still hukum dia haram untuk kita makan sebab anjing liar, ada najis dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan anjing buruan. Anjing buruan ni still anjing juga, kan? Tetapi diajarkan ilmu berburu, dia pergi tangkap rusa yang sama, cederakan, sebab dia nak gerbahkan, mungkin cedera agak parah, tetapi kalau dia anjing buruan, kita pergi sembelih, halal daging itu dimakan. Tuan-tuan bayangkan, anjing kau, still anjing. Anjing ni anjing buruan, yang ni anjing jalanan, anjing liang. Tetapi dah mengubah hukum. Anjing ni tak masuk Islam dah. Tak pi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, tak ada, dia tak pi pejabat agama pun. Tetapi hanya diberikan ilmu buruan sahaja, cukup untuk dia mengubah hukum, yang ni jadi haram, yang ni jadi halal. Maka tuan-tuan, kepada manusia yang ada pertambahan ilmu, maka Allah sentiasa akan muliakan. Ini janji Allah dan Rasul. Termasuk apa jua ilmu yang kita nak buat. Lepas tu saya pegang dengan satu benda, saya pesan untuk diri saya juga, ni menjadi satu dosa kepada seorang manusia yang mencuburi satu bidang yang tidak menguasai bidang tu. Pada saya lah. Maksudnya tuan-tuan sebagai seorang doktor, tapi tuan-tuan tak erti apa-apa ilmu kedoktoran, maka dosa tuan-tuan, sebab tuan-tuan akan zalim dan menyakitkan orang lain. Doktor, tapi tak ada ilmu doktor, kan? Tak ada langsung. Kita nak masuk bilik bedah, tengok-tengok doktor tu pakai baju sekolah, kita tanya dia, doktor awak pakai baju ni? Tak, saya bukan doktor, saya baru habis PM tu, tak ada kerja, main jadi doktor. Kalau tuan-tuan confident nak kena bedah, tuan-tuan tak buat, tak mau, kan? Sebab apa? Kita tahu dia tidak ada capability sebagai seorang doktor, dan dia akan zalim orang lain. Patutnya bagi ubat batuk, dia pergi bagi ubat kencing manis, kan? Kawan tu dah sikit je patut makan Panadol, tapi dia pergi bagi ubat buah pinggang. Sebab apa? Sebab dia tidak ada capability. Sama dengan seorang engineer, bila dia tidak ada ilmu dalam bidang kejuruteraan, maka mungkin bangunan tengah kolap dan akan orang yang cedera, orang yang dizalimi, kerugian dan sebagainya. Maka seorang engineer yang tidak mahir dalam bidang dia, maka akan jadi dosa kat atas dia, sebab akan zalim orang lain. Sama yang tuan-tuan terlibat dalam bidang takaful. Tuan-tuan dah masuk dalam bidang ni, tiba-tiba tidak menuntut ilmu dan tak faham apa-apa pun. Orang tanya ketahuan puncak tak erti. Yang dia tahu nak seorang masuk, dia sendiri pun tak tahu apa-apa. Maka kita akan zalim hak orang. Kadang-kadang ada mungkin orang yang dia hanya nak kepada profit, sehingga kan dia zalim kepada profil orang. Kawan tu tak mampu pun untuk nak beli medical card yang semahal tu. Ada medical yang basic, tapi sebabkan dia nak profit, dia hentak kawan tu, dia kata hang kena ambil ni promote. Maka absorb gaji dia too much sampai memberikan dia zalim, dia tak mampu bagi nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, kan? Maka batu berhati-hati. Sebab tu benda semua perlu dibuat dengan ilmu. Kena ada ilmu. Bila ada ilmu tuan, banyak benda boleh buat. Contoh, bila saya baca, saya menarik bila saya baca tuan-tuan punya objektif penubuhan HM Group ni. More on what giving to others. Sebab hari ni ramai orang yang banyak fikir tentang untuk rumah. Tak ramai orang fikir tentang ummah. Ramai orang tentang rumah ya, fikir tentang diri dia. Aku nak beli kereta mewah, aku nak beli rumah yang besar, aku nak beli semua tentang aku. Tuan-tuan, kita terlupa. Kita terlibat bila sebut tentang takaful. Apa makna takaful? Kafalah itu adalah kita nak saling bantu-membantu. Maksudnya pemikiran kita beyond ourselves. Pemikiran kita, it should be beyond ourselves. Bukan untuk kita, tetapi untuk semua. Bukan aku dah, untuk semua. Tentang ummah, bukan rumah. Dalam bab memberi pula, apa yang kita nak beri kepada orang? Nak jaga hubungan dengan Allah, dengan manusia, apa yang kita nak jaga hari ini? Okey, baik, kalau tanya saya, saya cabar tim daripada Ki dan HM Group, semua yang ada dalam ni saya cabar tuan-tuan. Dalam tempoh 3 tahun tuan-tuan tak musyin untuk buat. Tuan-tuan dapatkan nilai 1 bilion untuk ummah.
Mustahil ke tidak? Tak mustahil. Ana, okey, saya tunjuk yang ni yang saya ya. Mustahil ke tidak? Saya rasa sangat tidak mustahil. Simple lah ni. Contoh hibah untuk dapatkan AIA kalau dapatkan hibah 100,000 berapa? RM50. Berapa? Untuk average lah, kita ambil umur 30 lah. Kita nak kira average je. Nak tunjuk kata 1 bilion untuk umur tu tak susah pun. Kalau ada niat yang betul. Berapa? Okey, kita ambil 50 RM50 untuk dapatkan dengan nilai RM 100K. Dan nampak ni? Boleh tak? Okey RM50. So, in order for us to get ni 1K, nilai 1K, untuk nak dapatkan 1 bilion, kita perlukan berapa banyak ni? Try tengok 1 bilion bahagi dengan 100,000. Kita perlukan 10,000 orang, betul? Betul tak? Untuk nak dapatkan ni 1 bilion bahagi dengan 100,000. Betul tak? Kita perlukan 10,000, betul? So, prospek yang kita kena dapat sekarang adalah 10,000 orang. Ni, caruman dia RM50 je. 10,000 orang yang buat, contohnya hibah dengan kita, dah ada 1 bilion. Baik, 1 bilion tu kita buat macam inilah. Separuh untuk keluarga. Maksudnya dalam nilai 100,000 ini, separuh kita bagi kepada keluarga, 50,000 which is 50,000. 50,000 lagi bagi kepada, contohnya masjid sebelah rumah dia, surau sebelah rumah dia, madrasah ataupun pusat warga emas atau mana-mana pusat kebajikan yang dia berhajat. Which is 10,000 ni tuan-tuan, saya rasa dengan tim tuan-tuan Allah tak susah pun. Kan? Tapi bawa dia kepada rumah untuk memberi. Tuan-tuan, di Malaysia kita cuma ada 6,464 masjid. Saya ulang, tuan-tuan buka sekarang website JAKIM. Masjid yang wujud di Malaysia, ini saya cek pada 13 hari bulan 3 hari tu, maksudnya minggu lepas, ada 6,664 masjid. Dan kita ada 22,000 surau. Maksudnya daripada 6,000 masjid, tuan-tuan, kalaulah kita ada nilai 1 juta, 1 bilion tadi, kita dah boleh bagi berapa masjid? Seorang 1 juta. Semua masjid di Malaysia boleh dapat dengan nilai 400-300 ribu dengan nilai 1 bilion. Tak susah pun. 10,000 orang ni kita kena fahamkan. RM50 je, sebab tu buat je. Ketika tidak boleh memberi banyak ketika hidup, biar mati boleh memberi banyak. Kalau nak bagi 100,000 sekali, balik awal, jual buah pinggang pun tak boleh bagi. Tapi aturkan kewangan bagi RM50 je sebulan. Kalau nak bagi 100,000 ni, kena himpun ni, kurang-kurang 500 tahun. Siapa boleh hidup 500 tahun? Umur 40 pun macam-macam. Darah tinggi, kan, kencing manis, kencing orang, habis penyakit kita dah sapu. 10,000 orang. Bagi kita ada 300 orang. Aku pastikan tahun ni kurang-kurang 10 orang prospek aku untuk mereka hibah kepada ummah. Kita bawa, kita ada. Bukan ada kepentingan untuk kita. Tuan-tuan tak dapat apa-apa, bukan hibah tu nama tuan-tuan. Bagi ke dia kat surau, kat mana surau sebelah rumah dia. Dapat 100,000 boleh bayar bil air selama 10 tahun surau tu. Kan, surau tak banyak, 100 je bil air. Setahun baru 1,200. 10 tahun baru 12,000. 100 tahun daripada nilai 100,000 ni boleh bayar bil air surau tu 100 tahun. Tuan-tuan dah mati, kita dah mati, tengok bil air duk bayar. Orang ambil wuduk kita dapat pahala. Orang kencing di surau kita dapat pahala. Orang berak di surau kita dapat pahala. Tuan-tuan wasiat kepada anak, abah mati, hang buat Facebook ads. Buat ad Facebook, iklan berak di surau masjid. Sebab apa? Tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuan bayar bil elektrik, tuan-tuan bayar bil air. Tuan-tuan go beyond that. Jangan letak untuk diri kita, letak untuk ummah pula. Sebab objektif tuan-tuan hari ni, iman dalam HM Group ni dah jelas dah. Tuan-tuan nak memberi banyak kepada orang. Ingat, tuan-tuan, bila tuan-tuan memberi, Allah bukan takat bagi balik, Allah bagi lebih. Itu sifat Allah. Sebab tu ilmu kena jelas. Kenapa tuan-tuan terlibat dalam perniagaan tuan-tuan? Tak kisah perniagaan apa pun. It's about you giving benefit to others. Kalau tuan-tuan nak buat ubat putih, tuan-tuan kenapa nak putih ke orang? Sebab kita tahu biasanya kalau orang yang ada masalah, contohnya orang yang gemuk, orang yang ada masalah gemuk ni biasanya akan confident levelnya akan turun, dia akan banyak boleh dekat kepada dapat penyakit. Maka kita nak bantu kuruskan orang dengan syarat produk tu jangan bagi mudarat ada bentuk yang lain. Sebab baru ni tengok banyak produk kurus yang ada side effect, boleh bawa orang sakit buah pinggang dan sebagainya. Itu hati-hati.
Nah, setiap kisah apa produk tuan-tuan? Produk nak mencantikkan orang lain. Biar kita ingat, Allah tu cantik. Allah suka pada kecantikan. Biar kita nak bawa orang pada cantik agar nak selamat rumah tangga dia. Mungkin mereka boleh bercerai. Mungkin mereka ada masalah yang lain. Maka kenapa kita nak buat satu benda kena jelas. Saya yakin ramai kawan-kawan di sini yang mereka terlibat dalam takaful, yang terlibat dalam ni. Sebab apa? Nak bantu orang. Sebab kita tengok, bila banyak orang yang dah ditimpa dengan kemalangan, tiba-tiba tak ada backup, tak ada medical card, tak ada sebagainya, maka dia akan efek sangat banyak. Dan masalah pula bila orang yang ada medical card ni jarang sakit dah. Kan biasanya tak ada medical card tu cepat je sakit. Baru dia lapse 2 bulan, waktu tu dia sakit. Tak duk bayar 4 tahun tak sakit, lapse 2 bulan. Waktu itulah tiba-tiba penyakit tu datang. Maka kesimpulannya jangan bagi lapse. Saya kena. Saya cakap sebab saya pernah. Dulu tahun 2012, 2013 kot. Tak pernah ni. 3 tahun duk bayar. Dia kata, aku duk bayar saja tak pernah claim. Kan? Lepas tu, tuang tak bayar 2-3 bulan. Tak bayar tu, mangkuk ayun tu sakit. Masuk hospital tak pasal-pasal dah lah duk bayar. Sebelum dia dah cemer dah berapa ribu habis. Bayar masuk metro kena bayar pula 2,000 lebih bil. Tak boleh nak claim. Sebab apa lag? Nak marah pun tak boleh nak marah sebab kita salah. Sebab tu kata, saya rasa mungkin yang ni kot yang disebut apa? Ana inda zanni abdi bi. Allah di atas sangkaan hamba dia. Bila kita ni kita tawakal, kita lain sikit. Orang tak bayar tu dia rasa takut tu. Time takut tu lah. Tercedok tu. Sebab tu make sure dalam nak tawakal dalam perniagaan kita, ilmu tu kena tambah. Tak rugi pun orang yang menambah ilmu. Tak rugi pun. Kan dalam hidup kita 2 makanan, satu makanan jasmani, makanan rohani. Makanan jasmani kita makan roti canai, makan laksa, makan nasi lemak pagi tadi tu. Tuan-tuan makan banyak akan mudarat, side effect pada obesiti. Tuan-tuan tak makan akan tak larat. Kan? Tapi makanan kedua, makanan rohani adalah ilmu. Tuan-tuan dapat banyak pun tidak akan menyesatkan tuan-tuan dan tidak akan merugikan tuan-tuan. Pergilah belajar, terus belajar. Ilmu kena cari dan ilmu kena kongsi. Banyak orang yang dah cari ilmu, dia tak suka kongsi dengan orang. Orang yang berkira-kira dengan Allah, dengan manusia, maka Allah akan berkira-kira dengan dia. So share lah. Saya suka tengok bila ramai kawan-kawan kita dalam ni pun mereka selalu share tentang ilmu tentang kewangan, ilmu tentang penyimpanan, ilmu tentang profiling. So benda-benda macam tu membantu orang lain. Dia kata, ustaz, kami bukan tak mau buat ustaz, tapi bila kami share benda-benda macam tu ustaz, orang tak like, orang tak share. Kan tak apa tuan-tuan, tuan-tuan buat kerana manusia, kerana Allah. Cek balik. Tuan-tuan buat tu kerana manusia, kerana Allah. Kalau tuan-tuan nak banyak like, tuan-tuan selfie gambar pungkok tuan-tuan, ramai orang like. Ramai je orang komen. Kan? Tuan-tuan buat benda-benda merapu, orang suka. Orang Malaysia kan, orang manusia, bukan Malaysia, orang ni kan suka. Kan? Tuan-tuan buat menari gedik-gedik sikit. Orang kan, orang seronok bahan, tapi orang buat macam ada engagement. Tuan-tuan sebar benda baik, insya-Allah tak ramai orang yang engage. Tuan-tuan tanyalah. Ki dia antara, saya tengok dia kongsi Haris dia antara orang yang kerap duk share. Aliyah dia antara orang yang kerap duk share, selalu duk share. Permulaan kepada mereka share tu agak-agak ramai tak ni? Tak. Hari ni tuan-tuan tengok sebab dah ada follower. Dulu takkan orang beranak follow depa. Kan? Mark Zuckerberg tak apalah, tuan-tuan daftar Facebook terus kena follow dia, kuanjak dia tu. Kan? Dulu saya ingat pergi daftar akaun Facebook, keluar Mark Zuckerberg, kena follow dia dulu. Hantu raya betul. Lepas tu follower dia jadi ramai lah. Kita daftar seorang kita. Kan? Tambah waktu daftar, pergi buat status. Allahu Akbar. 4 tahun tuan-tuan status, cuba tengok balik status tu. Tuan-tuan tak ada siapa like. Kan? Sama dalam bagi manfaat. Tuan-tuan jangan expect baru buat terus nak kepada result yang sempurna, tak. Kan tadi almarhum Tuan Guru Haruni kata apa? Berkongsi sampai dapat apa yang kamu nak. Bukan dapat baru nak bagi. Kan? Berkongsi sampai alim. Bukan tunggu alim baru nak berkongsi. Walaupun simple-simple je. Kadang-kadang ajak cara diet, kadang-kadang ajak, hai assalamualaikum, hari ni saya nak ni, pagi tadi saya gerak anak. Tuan-tuan cara nak gerak anak, tip 3 cara nak gerak anak paling mudah macam ni, A macam ni, B macam ni. Tuan ni kaedah untuk nak elokkan anak daripada ketagihan dengan gadget. Walaupun simple, tapi apa yang berlaku dalam kehidupan kita? Kita tengok grup masak apa tak jadi hari ni. Natang tu pun boleh. Masak tak jadi pun boleh dia sentuh kat orang. Kan? Kita bagi masak jadi. Masak jadi hari ni. Kan? Goreng hari ni saya goreng telur, yang pertama buka api, buh minyak, lepas tu lempar telur, insya-Allah jadi telur goreng. Kan? Okey dah, ilmu dah, ilmu. Kan? Takkan buh dalam tu jadi binatang lain kot, buh telur tiba-tiba keluar jadi raksasa, tak ada. So very simple, bagi, kongsi. Apa yang kita dapat, kongsi.
Kan, in order for you to mastery on your knowledge is about you sharing. Kalau kamu nak master satu ilmu yang kamu pelajari adalah dengan cara kamu berkongsi kepada orang. Kongsi kepada orang. Allah akan memberikan pemulangan kefahaman yang lebih kepada kamu. Saya tanya kadang-kadang guru-guru saya kan, macam mana boleh alim sangat dalam bab, contohnya bab fiqh, dalam bab ni dia kata dengan cara kongsi dengan orang. Bila kongsi dengan orang, otak kita akan mula bekerja untuk lebih kreatif dan faham tentang satu-satu uslub ataupun permasalahan. Sama juga kalau kita tengok orang yang leader dalam industri takaful ataupun perniagaan ni pun sama, dia dah biasa jumpa dengan orang sampai dia boleh baca dah, kawan ni macam ni, kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Dia tahu kat mana nak masuk kadang-kadang. Ilmu tu bukan sehari, it's the process of learning. Itu adalah fasa pembelajaran lah. So jangan susah hati kalau tak ada orang like, tak ada orang share, it's not normal. Tambah-tambah benda-benda baik. Tak percaya try buat. Saya cabar ni tim yang duk dengar-dengar ni. Kamu try tulis tengok satu status yang kecuali yang ni lah Harizki tak cia, depa dah ada, depa ni buh titik pun orang like. Kan? So yang rakyat-rakyat Marhain ni, kita yang rakyat Marhain, saya bukan rakyat Marhain lah. Kan? Tuan-tuan cuba buat satu status tulis sabar separuh pada iman. Try tengok. Saya cabar kamu buat. Tulis sabar separuh pada iman. Tulis sabar separuh iman, try post dekat Facebook kamu. Okey, yang rakyat Marhain yang disqualify, kita dah disqualify, maka siap-siap key dengan Harif Faisal, siapa dia lagi yang ramai-ramai follower. Tak cia depa ni, depa bubuh titik pun ramai orang follow tu ngiram. Kan orang kata titik tu bermakna penghujung dalam kehidupan. Kepala dia tu titik lah. Jangan duduk berfalsafah sangatlah. Kan? So, yang rakyat Marhain kita ni, cuba tulis tengok sabar separuh pada iman. Cuba tengok. Sampai sembahyang Jumaat sekali lagi tuan-tuan, sampai sembahyang Jumaat ni. Kadang-kadang tuan-tuan sendu like. Kan? Kadang-kadang 2 like. Dia tunggu sampai pukul 12, pukul 1 tengah hari khatib tengah khutbah tu, baru ada 2 like. Kan? Dia kata alhamdulillah. Tengok like, siapa like? Yang pertama dia like sendiri tuan-tuan status tu. Sebab lama sangat tunggu tak ada orang like, dia like sendiri tuan-tuan. Yang kedua adalah like daripada orang yang tidak dikenali. Alhamdulillah dia kata ada juga orang like. Tengok-tengok kawan tu komen, sorry cik, silap like. Sedih tuan-tuan hidup dia. Tapi jangan bimbang tuan-tuan. Allah sebut faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Konsep tawakal kita dengan Allah, kita nak kemuliaan Allah. Allah kata apa? Sebesar zarah pun kebaikan yang kamu buat, Allah akan timbang dan Allah akan balas. So saya takut bukan sebab manusia, share. Lama kelamaan insya-Allah kan, pegang konsep ni. It's not what you give you get back, tapi what you give you get more. Saya ulang, pegang konsep ni, bukan what you give you get back, tapi what you give you get more. Lepas tu ramai orang tanya, Ustaz, saya terlibat dengan saham. Ustaz ada teknik pelik-pelik. Tuan-tuan, saya tak tahu. Saya tak reti guna teknikal, saya tak pandai pun. Cuma saya pegang. Setiap kali profit, benda pertama saya buat adalah untuk anak-anak tu madrasah dulu bagi. Saya untung minggu lepas, bulan lepas. Dalam sehari di net kan, saya dapat 300,000 profit sehari. Sebab naik 200% kan, 200-300% sehari. So apa yang dia buat? Kali dapat je profit taking je, benda pertama order kontainer beras. Parking di Kuala Muda untuk bagi kepada orang. Saya pegang satu je, kenapa Allah memberi sekarang adalah sebab kita walaupun tak banyak, kita start dengan memberi dulu. Hari ni ramai orang bercerita, saya nak jadi macam Ustaz Ibn Liu, saya nak jadi macam tu jadi. Tak payah tunggu jadi dia. Beri apa yang kamu ada sekarang. Bermula dengan share ilmu. Share je. Kan banyak penulisan-penulisan ramai-ramai dulu-dulu, kita cari tengok apa tip-tip kewangan yang kita mampu untuk share. Kan, ataupun disiplinkan diri. Kalau kamu tak boleh, ada orang yang Allah jadikan memang sel otak dia tak bersambung tuan, nak menulis tak boleh tuan. Tak apa, jangan risau. Tuan-tuan boleh share status orang lain. Kan ramai kawan-kawan kita yang pakar dalam bab kewangan kan, Dr. Azizul Azli, Ki sendiri, atau 3 orang dalam ni yang tuan-tuan kenal dia, yang selalu share info-info bermanfaat, share tu juga. Jangan risau. Tuan-tuan bukan nak kepada orang engage. Tuan-tuan perlukan benda-benda Allah engage daripada apa yang kita buat. Itu baru tawakal dalam perniagaan. So, yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga, yang kena ada untuk kita nak bertawakal dalam perniagaan ni, kita nak buat gila-gila ni, bagi jadi biar sampai mati, apa yang kita buat ni dapat manfaat ni, adalah selepas dapatnya ilmu, iman, ilmu, yang ketiga adalah amal. Yang ni adalah fasa untuk kita execution. Ramai orang boleh belajar tuan-tuan. Ramai orang yang boleh macam pergi jumpa berguru dengan macam-macam guru. Habis segala senarai sifu-sifu di Malaysia ni semua dia belajar.
Nenek sifu boleh belajar dah. Tapi result itu akan bergantung kepada amal ke tidak ilmu yang diamalkan, yang dibelajar. Matter of action. Ramai orang boleh belajar. Ramai orang boleh belajar. Tetapi Pareto law always happen. Pareto law ni apa? 20-80. Biasanya 20% yang survive, 80% sadaqallahal azim. Biasanya sama ada 20% atau ke bawah. Tuan-tuan tak percaya, cuba tengok sepanjang tahun 2020 berapa rekrutmen yang kita dah buat. Cuba tengok sepanjang 2020 berapa rekrutmen yang kita dah buat. Okey, let's say 100 orang, 1000 orang. Daripada 1000 orang, berapa ramai yang bertahan aktif sampai hari ni? Cuba cek balik. InsyaAllah tak lari. Tapi kalau ustaz, kami punya tim, kami rekrut 1000 orang, 1200 aktif. Tuan-tuan pergi cek ayat kencing sekarang, tuan-tuan. Saya bimbang-bimbang sarapan tadi mungkin termakan ayat ketum, tuan-tuan. Tak ada. Hukum dia akan jadi macam tu dah. Dalam dakwah Rasulullah sendiri, Rasulullah berdakwah kepada ramai di rumah Arqam bin Abi Arqam. Tapi adakah semua ikut? Tak. Yang menentang dan ada yang ikut. Yang ikut ramai ke menentang ramai? Yang menentang lebih ramai. Dalam perniagaan pun sama. Kita tak boleh lawan. Itu hukum yang Allah jadikan fitrah kepada kejadian manusia itu. Dia suka membantah-bantah. Ramai orang lebih suka tengok kita gagal daripada kita berjaya. Contohnya kita buat keluar kereta yang smart sikit. Kebetulan sale boleh konsisten, kita pun tengok kewangan kita dah stable kan. Kita dah boleh buat 5 angka sebulan. So tak apalah, kita boleh buat keluar kereta BMW, buat keluar kereta Mustang contohnya. Buat keluar kereta apa-apa yang kita rasa kita dah mampu kan. Salah nak kereta mewah? Tak salah. Nabi sebut 4 syurga dunia. Yang pertama, rumah yang baik, kenderaan selesa, pasangan yang baik dan juga jiran yang baik. Ni syurga dunia Nabi kata dalam hadis ni. Riwayat Imam Bukhari boleh buka. Tu kalau orang marah kita nak kereta mewah, Nabi sebut dah. Imam Suyuti kata Rasulullah menunggang kuda yang paling mahal di bumi Madinah. Nabi naik kuda warna merah. Sebab kuda tu kuda paling mahal. So tak salah naik kenderaan yang mahal. Yang salah adalah kita memberi kenderaan yang di luar kemampuan. Yang tu salah. Gaji 2,000 buat keluar Honda harga 1,000. Oh ni sesi otak tak sambung, tuan-tuan. Sebab dia kata kalau nak kereta Honda awet berkenan, tak ada nya, tuan-tuan. Kalau hang tak ada duit lah juga. Jangan nak buat benda yang tak bijak. Salah tak? Tak salah. Tapi biarlah mengikut keperluan, bukan mengikut kehendak. Maka sebab tu dalam beramal dengan ilmu ni benda yang paling penting. Beramal dengan ilmu. Baik, apa yang saya buat? Contoh macam saya tak banyak pengetahuan. Saya tak banyak pengetahuan. Cuma saya tu sikit-sikit je. Kenal dengan kawan ni, saya tengok kawan ni, okey belajar dengan okey, saya fikir macam mana untuk saya nak bantu sesuatu kepada staff. Contoh macam staff saya, tahun lepas ada seorang staff saya meninggal, umur 23 tahun, pelajar tahun akhir UPM, dia datang buat LI, intern di tempat saya, dan dia meninggal tak ada sakit apa. Tak ada sakit apa. Dia sesak nafas, meninggal terus on the spot. Saya jadi rasa serba salah sebab bila saya pergi, saya uruskan jenazah dia daripada hospital sampailah solat jenazah, saya solatkan dia, saya talkinkan dia. Tapi saya balik rumah jadi stres. Seminggu saya tak boleh nak tidur dalam keadaan yang baik. Saya duk fikir, Allah, rasa macam tak guna sebagai seorang majikan. Saya rasa macam tak guna sangat sebab saya boleh bagi 1,000, 2,000 je cash kepada mak ayah dia. Walhal saya sebagai majikan. Maka sebab tu saya mula study tentang takaful. Saya jumpa dengan kawan-kawan di Prubet Pro, saya jumpa daripada AIA, saya jumpa daripada Takaful Ikhlas, saya jumpa dengan saya ramai, Azizul Azli, saya jumpa dengan Afian, saya jumpa dengan Ki, saya jumpa dengan 3-4 orang ni. Saya tanya, saya nampak ada benda yang saya boleh bantu staff saya. Apa yang saya buat adalah saya study tengok yang mana yang paling baik dalam package riba. Semua takaful ada kelebihan-kelebihan dia sebab tertakluk pada bank negara juga. Kan tak boleh buat ikut suka. So bila saya tengok kelebihan-kelebihan tu, saya decide sebab tu saya buat ambil lesen. Kenapa saya ambil lesen padahal saya tak berhajat pun nak bergerak aktif macam tuan-tuan. Saya nak fokus kepada hibah sahaja. Sebab apa? Staff saya dah 60 orang. Saya carum semua staff saya pakai duit peribadi. 60 orang tu saya carum seorang 100 untuk hibah. Kan? Untuk hibah. So ada satu package tu memang khas untuk hibah sebab staff Darul Murtada majority 90% bawah 30 tahun. So dia akan jadi murah lah. Ada satu hibah tu dia bagi untuk kematian biasa 300,000, untuk kemalangan 900,000. So AIA pun ada special dia, RM30, RM50. So plan on kemampuan lah. Dan staff saya tu saya buat contoh saya kata 1 juta dengan nilai 100 contoh.
1 juta dengan nilai 100 ini adalah yang 400% lah. Jadi kita ambil tu nak bagi mudah kira. So dah saya cuma mengeluarkan setiap bulan untuk 60 orang staff cuma RM6,000. RM6,000. Setahun baru RM72,000 setahun. 10 tahun baru RM720,000. 10 tahun. Baik. Kalau satu staff di cover dengan 1 juta, staff saya semua muda-muda dan kebarangkalian nak mati tu insya-Allah dengan kemalangan je lah banyak. Termasuk saya. Saya 7 juta saya insurankan kepada Pru, AIA 3, Medisaver 1, Takaful Ikhlas 1.2. So total semua 7 juta. Pada Madat saya bagi untuk Madat. So pada staff saya 1 juta saya ambil 1 juta. So keluar sepatutnya setiap bulan 6,000 kali dengan 12 bulan 72,000, 10 tahun 720,000. Tetapi kalau berlaku satu je kematian dalam tempoh setahun, kan dah cover cost. Jangan macam jahat lah sikit, macam tunggu staff mati je. Tak, bukan. Daripada mati tak ada apa langsung, baik mati boleh bagi manfaat. Saya buat pula terma, saya buat perjanjian dengan lawyer kami, buat surat dengan staff. Duit peribadi, bukan duit mereka. So they are nothing to lose. Saya buat 20% kepada keluarga dia, 80% kepada badan kebajikan yang dia pilih. Tapi saya buat kepada Madas sebab pakai duit saya kan. Saya buat kepada Darul Mutara. So kalau dia meninggal, daripada 900,000 yang dia dapat, 180,000, 20% tadi dapat kepada family. At least dapat juga. Saya boleh bawa cash, seronok entah bawa macam tuan-tuan sebagai ejen. Kan bila ada orang kemalangan, kan seronok kan kita pergi rasa ya Allah, rasa letih tu hilang sat, boleh tolong dia kos pembedahan 30,000. Dia meninggal, kita boleh bawa pampasan hibah dia 100,000. Bawa sijil tu kan, ya Allah rasa seronok. Keluarga dia pun tuan-tuan bila bagi duit seronok ke tak? Kan seronok kan, jarang kita bawa duit kata, oh kamu ni jahat pun tak ada tuan-tuan bagi duit tuan-tuan lak yang mata. Dia kata bila anak aku nak mati seorang lagi tahu kan. Contoh kan. So semua orang at least mengubat sedikit kedukaan. Saya pun saya kata kepada staff saya nak buat itu lah. So daripada 6,000 saya fikir macam mana nak reducekan cost. Saya ambil, saya sebagai ejen. So commission yang 40% patut dapat tu saya masukkan balik kepada dana untuk staff. So daripada 6,000 sebulan cuma 3,000 saya buat keluar. 3,000 setahun baru 36,000, 10 tahun baru 360,000. So sama juga tuan-tuan buatlah kepada ahli keluarga kita kan, itu adalah sumbangan kita kepada dia. Isteri kita tuan-tuan baik dia jaga anak kita kan, jaga kita kan. Kita buat nama dia, kita abang sayang plan lah. Abang bagi ni 100,000 kat sayang ni hibah, sayang plan lah saya nak sedekah kat mana. Dia pun kata abang kalau sayang bagi kat abang sayang menikah, abang kahwin leng kan. So sayang nak bagi dekat tahfiz sebelah rumah kita. Tak apa, 100,000 kot. Kan 100,000 bila meninggal, isteri kita meninggal, pahala tu berkekalan sampai. Sebab apa? Dia buat dalam bentuk hibah yang bawa kepada mungkin wakaf dan sebagainya. So ilmu yang kita amalkan. Tuan-tuan belajar macam-macam ilmu. Sebab tu saya kata buang sifat untuk peribadi. Letakkan apa kita buat ni perjuangannya untuk memberi kepada ummah. Tuan-tuan akan tengok rasa ya Allah mudah. Saya baru dapat lesen minggu lepas. Sekarang dah 100 orang masuk. Saya kata sekejap lagi aku jadi ejen takaful sekejap ikut. Kan? Tapi tak apa saya kata jelas. Saya kata aku nak terus apa yang buat lah. Yang satu saya bagi staff saya uruskan. Untuk apa? Bagi manfaat. Sebab tu saya bawa misi saya 3 tahun saya nak dapatkan nilai 1 bilion untuk ummah. Saya bukan untuk Madat, untuk ummah. Maksudnya bila dia nak ni, okey hibah tu dia nak bagi kepada mana? Welcoming to give. Saya target kalau 6,000 masjid ada di seluruh Malaysia, maka 6,000 prospek diperlukan untuk buat hibah bagi kepada masjid-masjid di Malaysia. Bayangkan masjid tu tengah dalam masalah duit, sekarang PKP orang tak pergi semayang, maka tabung dah tak ada duit, tiba-tiba ada orang meninggal, tiba-tiba dapat satu cek kita pergi hantar dekat masjid tu. Allahu Rabbi. Kita buatlah bagi tahu kat masjid, kalau saya meninggal, Tok Imam boleh tak? Tok Imam gunakan duit hibah saya ni, Tok Imam bayar penceramah setiap malam sampai habis duit saya. Baik, tuan-tuan buat calculation. RM100,000. Satu penceramah RM100 diberi setiap malam. Berapa tuan akan dapat? Berapa tuan akan dapat? Selama mana duit tu akan berjalan? Sebulan ada 30 hari. Maksudnya RM3,000 tuan-tuan akan bayar setiap malam bagi seorang penceramah. Penceramah bagi 100, sebulan akan dapat RM3,000. Setahun akan dapat RM36,000. Maksudnya tuan-tuan boleh sponsor setiap malam penceramah selama 3 tahun setengah. Tuan-tuan kita duduk dalam kubur tuan-tuan. Setiap perkataan yang ustaz tu ajak, tuan-tuan dapat tumpang pahala dia. Allahu Rabbi. Kan?
Setiap malam ustaz tu mengajak fiqh, mengajak sirah, mengajak tauhid, mengajak tajwid, mengajak apa pun. Tuan-tuan dah meninggal 3 tahun. Pahala tu sampai kepada tuan-tuan disebabkan tuan-tuan tolong taja bayar pada ustaz yang mengajak. Tuan-tuan pergi abang Tok Imam, tengok bil elektrik. Oh Allah, mahalnya sebulan 1,000. Tak apa Tok Imam, macam ni lah Tok Imam. Saya dah buat hibah satu. Hibah saya ni tak banyak Tok Imam, dalam RM50,000. Sebab saya tak ada duit, saya boleh bagi RM20 sebulan. Baik, RM50,000 ni kalau saya meninggal Tok Imam, bil elektrik pakai duit ni selama mana ada. RM50,000 tu pula letak. Kan? Letak tak apa. Kan RM50,000 sebulan RM1,000. Setahun baru RM12,000. Maka bertahan 4 tahun bil elektrik masjid tu tuan-tuan bayar. Walhal carum cuma RM20. RM20 tuan-tuan boleh beli apa sekarang tuan-tuan? Tuan-tuan boleh beli apa RM20? Siapa berani pergi Tesco bawa RM20? Bawa anak bini bawa RM20. Buatlah, nak try buat. RM20 tuan-tuan, nilai tu jadi kecil sekarang. Tapi apabila diletakkan pada tempat yang betul, tuan-tuan boleh bagi banyak. Tuan-tuan boleh usahakan dengan banyak. Maka beramal dengan ilmu tu. Saya nak tim HM pun sama, buat benda yang sama. Kamu asingkan terus satu benda yang kamu boleh bagi kepada ummah. One you start make islahu nafsi, kamu buat pada diri kamu, Allah akan datangkan orang kepada kamu. Allah akan datangkan orang kepada kamu. Kadang-kadang pelik, aku jumpa prospek biasanya susah sangat dapat. Tapi kali ini kenapa senang sangat? Sebab kamu dah tune untuk kamu giving back to ummah. Tapi sekarang ni banyak untuk diri kan. So Allah bila kamu fikir untuk diri, Allah memberi untuk keperluan diri je lah. It's not more than that. Tuan-tuan, ini bukan sembang kaca terbang. Tuan-tuan tengok bukti hidup. Bukti hidup ramai je. Ustaz Hakim, kalau tengok model bisnes simple je, jual kurma tu lepas. Kurma je. Kurma ni setiap tahun orang nak jual kurma lah. Yusof, Tayyub lah apa semua tu, depa dah lama di industri. Tapi dia jual making million. Dia sembang dia tak tahu Ustaz, saya main buat ya. Tapi apa asas dia? Bagi dulu. Bagi dulu. Ustaz Hakim ki semua hari pasal kenalah ni sekali-sekali. Dia orang start dengan giving, and Allah will give you more than what you give. So kita buat dulu. Bagi trend. Fikir untuk kat mana kita tempat kita nak memberi, insya-Allah tuan. Trust me, it will gonna happen. Sebab saya tengok objektif kamu tadi, saya baca tu meremang bila Ki hantar saya untuk dalam bab memberi. Biasanya untuk menjadi agensi terbaik di dunia lah apa semua, itu semua poyo tuan-tuan. Kan? Kami nak menjadi lalas jadi untuk diri sendiri ya. Kaya untuk diri dia ya. Kan? Lalas ejen panas tengok haram kot, dia kata aku punya leader dapat bos semua hak dia ya. Kan? Tapi kalau tuan-tuan memberi untuk ummah, tuan-tuan bayangkan dalam agensi tuan-tuan boleh making 1 million profit contohnya. 1 million profit tu kita bina satu madrasah dekat mana-mana di Selangor. Kita beli tanah, tahun ni kita beli tanah, tahun depan kita buat piling, tahun lagi satu kita buat madrasah. 5 tahun lagi tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak berpecah tak? Ni 200-300 orang ni yang duduk sekarang ni, tuan-tuan nak pecah tak? Sebab tuan-tuan ada objektif ni. Dah beli tanah, takkan tak buat apa-apa. Dah naik konkrit, takkan tak buat bangunan. Dah ada bangunan, takkan tak ada budak. Dah ada budak, takkan tak boleh nak sustain. Agak-agak tuan-tuan akan tinggalkan tak perjuangan tuan-tuan? Tuan-tuan takkan tinggalkan. Ni tapi sekarang tuan-tuan bila-bila boleh tinggal sebab apa? Tuan-tuan tidak diikat langsung dengan kepentingan ummah dalam perjuangan. Yang ada tentang diri ya. Saya nak seal saya 5 angka sebab apa? Saya nak selesaikan semua komitmen hutang saya. Baik, kalau habis hutang tuan-tuan nak buat apa? Saya nak beli kenderaan yang mewah. Habis kenderaan dapat kenderaan mewah. Kamu nak buat apa? Kamu dah hilang big why kenapa kamu kena berjuang. Tapi kalau kamu buat untuk ummah, yang ni unlimited, infinity, kamu takkan habis. Ikatlah dengan benda tu. Semalam saya pergi jumpa dengan Cikgu Fadil Saleh, dengan Dr. Azu. Saya kata sayang, saya kata dana kita, kamu ada duit banyak, buat projek, bukan kata salah, projek kebajikan is good. Tapi masuklah sikit, kamu pejuang pendidikan, buat bangunan. Dia kata kami beli, tak apa, beli. Tapi ni bangunan yang at least kalau geng dana kita lalu kok satu madrasah tengok, oh inilah hasil kita. Hasil yang nampak jelas. Macam sebelum ni duk top up sikit-sikit je kan, 5,000, 10,000, 3,000. Sama juga daripada HM Group. Saya cabar kamu semua ni. Kan? Untuk 1 million making something. Yang nampak, biar buat surau seketul sejuta ke, buat madrasah sejuta ke, buat pusat kebajikan sejuta ke, tak susah. InsyaAllah kita beriman dengan Allah yang Maha Kaya. Allah tak susah pun untuk bagi kita kaya.
Saya ulang, kita beriman dengan Allah yang Maha Kaya, tak susah pun Allah boleh bagi jadi kita kaya. Kadang-kadang kita dunia ni macam tak logik. Tengok cat saham dah, ada saham yang boleh naik sebulan 2,500% data prep. Bulan lepas harga 17 sen, hari ni harga RM3 lebih. Tak logik kita fikir, tapi percayalah kalau Allah izin dapat je. Kawan saya dia istiqamah dia. Dia buat perniagaan ayam, melih ayam je. Dia untung kat data prep 1 juta lebih sebulan. Kita tak boleh brain, tapi Allah izin tu rezeki dia. Rezeki dia. Tapi apa yang dia buat sebelum? Saya duduk tengok dia. Kan, madrasah di Sungai Petani dia sentiasa akan hantar ayam. Walhal dia bukan kaya pun, bukan kaya sangat buat tu. Dia bagi je. Tapi tengok bila Allah nak bagi balik, Allah tak bagi ayam. Kan, kok ayam toju daripada seluk, daripada langit terbang 5,000 ekor masuk dalam sangkar dia tak, tuan. Allah bagi dalam bentuk yang lain yang kita tak sangka-sangka pun. Sebab tu bila sebut tentang tawakal adalah bagaimana kebergantungan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan Allah untuk kita buat dulu. Untuk kita buat dulu. Kita usaha dulu. Kita makan ubat dulu, baru kita tawakal minta sembuh. Jangan duduk tengok je ubat. Lepas tu tawakal, ya Allah bagilah aku sembuh. Ubat tak boleh mulut juga, susama. Dalam perniagaan kita usaha dulu buat. Kita dah share konten, kita dah buat semua benda, kita dah cerita apa yang kita tahu. Kita dah buang apa kepentingan diri, kita bagi untuk kepentingan dia, untuk dia tahu. Kita tahu kalau dia ni, kalau dia berlaku kemalangan teruk ni, kalau tak ada apa-apa cover ni. Kita tahu dia ni kalau meninggal ni, ya Allah Rabbi, berkelih adik-beradik ni. Kita tahu kalau dia meninggal ni, anak bini hilang mata pencarian ni. Maka kita ikhlas untuk memberi, Allah akan ikhlas untuk membantu balik. Maka yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bila sebut tentang tawakal dalam perniagaan, dalam kehidupan yang kita buat, mesti kena ada ikhlas dalam setiap benda yang kita buat. Ikhlas, para ulama mengatakan ikhlas ni benda yang susah. Ikhlas ni benda kita tak nampak. Maka diberikan perumpamaan ikhlas ni seperti mana seekor semut duduk di atas batu yang gelap pada waktu yang gelap dalam tempat yang tidak berlampu. Maksudnya tuan-tuan takkan nampak pun semut tu, tetapi hakikatnya dia wujud. Hakikatnya dia ada. Hakikatnya benda tu ada. So ikhlas juga ada. Cuma benda tak nampak. Ikhlas bukan dengan sebutan. Bagi benda, saya ikhlas ni, saya ikhlas, belum tentu ikhlas. Yang tak kata, saya tak kata apa, tak abang pun kata ikhlas ke tak, pun belum tentu ikhlas. Ikhlas, cuma para ulama menggariskan macam mana nak mendapatkan ikhlas. Yang pertama, mujahadah. Semua benda yang kamu buat kena mujahadah. Kamu nak sedekah, kena mujahadah. Kena mujahadah. Orang yang tak biasa sedekah, tiba-tiba nak sedekah, ketak kepala. Tak percaya try lagi Jumaat lagi. Pergi sembahyang Jumaat lagi, tiba-tiba tabung dulu depan. Ketak kepala-kepala nak bagi you. Tambah-tambah tengah duit tak apa nak banyak ni, tengah duit banyak tak apa, tengah duit tak banyak, ketak kepala nak bagi, ketak. Dalam poket pula ada RM10 ya. Kalau bagi habis, tak bagi tak ada pahala. Lain dia buat macam mana? Dia bubuh RM10, dia jumpa Tok Imam tu, dia kata, Tok Imam saya ikhlas RM3, mai balik baki RM7. Kan? Payah tuan-tuan. Benda ikhlas ni benda yang tak nampak. Buat sekali takkan dapatnya lah. Lepas tu ulama kata yang pertama kena mujahadah, kena lawan dengan hawa nafsu. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dia share, guru kami, dia kata apa? Nak dapat kepada fasa ikhlas ni, mujahadah dia. Contohnya kita nak sedekah. Tu iblis kata, sedekah lagi duit hang habis. Maka kalau Syekh Nuruddin kata kalau datang perasaan tu terus bagi semua yang kita ada. Kita jam fikir, tak boleh belah, kita bagi sikit dah kot, kan? Tak apa, start buat mujahadah. Istiqamah. Semayang dulu. Tuan-tuan ingat tak bila kita mula semayang? Tuan-tuan ingat bila tuan-tuan start boleh betul-betul semayang sendiri? Kan? Biasanya dah besar lah. Zaman kecil-kecil kita umur 11, 10, 11 tahun tu, bila mak ayah paksa semayang, kita ikhlas tak? Dok, ni angkat takbir, Allahu Akbar, tangan duk macam ni. Hari paksa orang semayang. Orang nak tengok Doraemon. Dulu Naruto kan, pukul 7.30 Naruto kan. Doraemon 7.30, Naruto pukul 7. Kan? Stres kita. Nak pergi sekolah, Dragon Ball pukul 9.30, iklan Apollo tu. Kan? Iklan Apollo kan? Pukul 9.30 tu. Kita duduk kat rumah lagi, suruh dia kita pergi buat. Tak ikhlas kita buat kerja. Kan? Tetapi lama kelamaan disuruh ulang, maka insya-Allah dia datang ikhlas. Maka untuk mendapatkan ikhlas, ulama kata apa? Yang pertama kena ada mujahadah, yang kedua istiqamah, konsisten. Kena ada. Barulah maqam yang ketiga datang perasaan ikhlas dalam buat sesuatu. Hari ni tengok kita semayang subuh pagi tadi. Subuh tadi ada orang paksa kita semayang tak? Tak ada, tapi kita bangun semayang sendiri. Insya-Allah mudah-mudahan ikhlas kita dengan Allah. Sedekah
Ada orang paksa kita dah pergi sedekah juga. Mudah-mudahan itulah ikhlas. Hari ini kita ada orang paksa kita untuk buat sesuatu, kita buat juga kebaikan. InsyaAllah ikhlas. Mudah-mudahan. Sebab tu pegang kata Imam Ibn Arabi, dia kata apa? Dia kata, ustaz, macam mana pula kami yang kami tak mau buat tu sebab orang tengok. Okey, baik, tengok pegang ni kalam ni. Dia kata apa? Imam Arabi dia kata meninggalkan sesuatu kerana manusia. Maksudnya kita nak sembahyang sunat, tengok orang tu tengok, kita pun tak payah sembahyang. Kita nak sedekah, tengok ada orang, kita tak sedekah. Kita nak buat satu kebaikan, tapi kita tinggal kebaikan tu sebabkan takut orang kata apa. Maka Imam Rawi kata apa? Meninggalkan sesuatu kerana manusia adalah syirik. Meninggalkan sesuatu kerana manusia adalah syirik. Sebab apa? Sebab kita seolah-olah meletakkan kebergantungan. Sesuatu kesan itu adalah manusia yang bagi. Bergantung kita, tawakal kita bukan kepada Allah dah, kepada makhluk. Kalau aku sedekah lagi, mereka nampak aku buat baik sangat pula. Aku sedekah lagi, mereka kata aku ni macam Abid Liu pula. Mereka kata aku macam ni pula. Dia datang perasaan macam tu. Maka kita dah meletakkan yang memberi kesan bukan lagi Allah, adalah manusia. Hati-hati. Boleh jadi syirik kecil. Dan melakukan satu sebab manusia pula. Dia buat satu-satu benda sebab manusia. Maka melakukan satu sebab manusia juga adalah benda yang disebut dengan riya. So tinggal pun salah, buat pun salah. Maka nak buat apa? Buat. Tuan-tuan duk fikir. Allah yang menentukan. Sebab kalau tuan-tuan tinggal pun, tadi apa? Duk pada ancaman syirik. Kalau buat, duk pada ancaman riya. So teruskan buat. Mudah-mudahan hilang perasaan riya tu. Kali pertama buat memang mai punya lah, tuan-tuan duk bohong lah. Kan kita sedekah, tak pergi try sedekah, pergi masjid, tuan-tuan bawa cash 1,000 sedekah, try tengok buat, nak bubuh 1,000 tu mesti tuan-tuan, ish, hampa kau dah tengok aku bubuh ni 1,000, kurang-kurang buat story Facebook kan, kurang-kurang buat video mula-mula dengan sedih sikit, berjalan kaki ting bunyi video sedih, berkeluar 1,000 bulan tabung, kurang-kurang kena itu. Tapi nak buat itu salah tak salah, saya tak marah. Ustaz Big Liu dia buat video, Hafiz Muhammad dia buat video ketika dia memberikan sumbangan. Saya pegang dengan satu hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan untuk orang lain tengok dan dapat manfaat, maka dia akan dapat pahala tanpa mengurang sikit pun kebaikan yang orang tu buat. Yang salah bila kita duk kata ke orang, ni duk buat ni tak ikhlas. Daripada kita menghabiskan masa kata ke orang, baik kita mula buat. Dan kalau kita nak diam, silakan, tak ada masalah. Sebab pernah kalau kita tengok Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf dalam perang Tabuk, ketika dia menginfakkan harta dia beritahu kat orang ramai. Abu Bakar As-Siddiq bagi semua harta dia dalam perang Tabuk, dia beritahu kat semua orang. Untuk apa? Orang ada semangat juga. Bermula dengan Sayyidina Osman bangun, wahai Rasulullah, ambillah 1/3 daripada harta aku. Sayyidina Umar tengok, oi, kemas Sayyidina Osman ni. Dia bangun, wahai Rasulullah, ambillah separuh harta aku. Abu Bakar tengok, oi, tak boleh belah. Sayyidina Osman bagi suku, Umar bagi separuh. Dia kata, wahai Rasulullah, ambillah semua harta aku. Mana mungkin boleh berlakunya kompetensi macam tu kalau mereka tak tahu? Maka mereka mengkhabarkan pada kebaikan yang mereka lakukan. Cuma Nabi kata, pada kita ni janganlah semua benda nak cerita sangat sebab takut rosaknya hati. Tapi nak kepada ikhlas, kena buat. Kena usaha buat dan terus buat. Samalah dari ikhlas dalam tawakal kita, perniagaan kita ni, ikhlas melakukan sesuatu. Bangun pagi-pagi, betulkan niat. Tajdid niat. Bangun pagi, set balik niat. Ya Allah, aku buat kerja aku ni, tak kira lah. Hang jual takaful ke, hang jual produk putih ke, produk kurus ke, produk gemuk, produk hitam, tak kira lah. Tak kisah apa pun kita buat, niat kerana Allah. Nak menulis konten, niat kerana Allah. Sebab setiap orang baca tu dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan niat untuk kepentingan dia, aku tulis ni sebab aku nak tambah follower, InsyaAllah tuan-tuan dapat follower, tapi takut tak dapat kebaikan. Tapi kalau niat untuk kebaikan, InsyaAllah follower dapat, kebaikan dapat. Orang like, tuan niat nak like banyak, tak ada salah nak like banyak. Nak biar like banyak yang beri manfaat kepada orang, kan? Biar like yang orang komen yang bagi manfaat kepada penulisan tuan-tuan. Bukan hanya pada diri, tapi bawa kepada ummah ataupun kepentingan yang lebih besar. Sebab tu pada saya, tak kisah apa pun industri kita, tak kisah siapa pun kita, tuan-tuan, kita bermatlamat dan objektif yang sama, semua nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka susunlah perjalanan itu bagi elok. Letakkan tawakal itu sebagai keutamaan. Jangan salah tafsir pada tawakal. Tawakal bukan makna kita tak buat apa, semua serah pada Allah, tak. Rukun tawakal yang pertama adalah usaha dengan tangga 4 tadi, iman, ilmu, amal, ikhlas.
Selepas daripada dah buat semua tu, dah usaha, dah ikhtiar sehabis baik, maka pergi kepada yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, meletakkan sepenuhnya kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru kena pada konsep tawakal. Wallahu alam. Ki maklumkan ada sesi soal jawab sikit kan. Jadi mungkin anda serahkan, anda tanya, kalau Allahumma salli ala Muhammad, mungkin ada soalan-soalan daripada pihak HM Group, daripada Waki Group sendiri, ataupun Harif Fasal Group, tak kisahlah, daripada semua, Mofas Group, ASG dan Inspire Group. Kalau ada soalan-soalan mungkin boleh tanya, insya-Allah. Yang mampu jawab saya jawab, yang tak mampu saya passing dekat ni, dia ramai untuk guru kita dalam ni. InsyaAllah, tafadhal mashkurah. Mungkin yang dalam kawan-kawan di Facebook pun kita raikan kawan-kawan dalam HM Group dulu. Kalau tak ada soalan, saya akan berpindah kepada insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz Yaakob. Wow, hari ni punya sesi memang kata meremang bulu roma masing-masing. Sebab apa yang Ustaz tu sampaikan, orang kata sebiji sebulat memang untuk kita. Orang kata kita memang dah dekat sangat dah dengan apa yang Ustaz sampaikan. Contoh, macam mana nak sustain dalam industri, apakah rukun tawakal. Okey, tak apa, saya tak nak rapkan apa yang hari ni punya intipati, tapi saya nak buka sesi soalan kepada kawan-kawan kita. Saya percaya you all ada soalan-soalan ni, tapi you all gunakan sebaik mungkin soalan yang terbaik yang you all boleh paculkan supaya Ustaz boleh, orang kata, bagi penerangan yang lebih mendalam dan lebih maksud yang inilah, orang kata lebih senang disampaikan. Okey, saya buka sesi soal. Okey, ada siapa tak yang nak tanya? Confirm first kali Hasan akan tanyalah. Betul tak Hasan? Bukan? Okey, kita buka kepada Imam Takaful kita lah. Imam Takaful kita, Hasan Muhammad, untuk tanya soalan pertama. Kita bagi privileges lah dekat dia. Okey, Hasan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak apa kata atas orang kata sesi hari ni. Memang orang kata daripada tadi tu nasihat-nasihat Ustaz tu memang orang kata memang sangat dekat dah dengan kami dekat sini lah. Okey, Ustaz, saya nak tanya, bukan nak tanyalah, orang kata nak tengok jugalah pendapat Ustaz macam mana. Sebab saya rasa tak silap semalam ada satu kes viral. Ada someone yang orang kata yang mengatakan walaupun takaful tapi dia still orang kata dekat dalam industri ni dia orang kata insurans yang haram tapi diislamkan. So apa pandangan Ustaz tentang orang kata isu-isu yang macam ini? Sebab ada masih ada lagi yang dekat luar tu kata buat satu posting viral, dia ada pendapat dia sendiri, dia kata takaful still haram. So macam mana tu? Macam mana Ustaz? Boleh bagi pendapat sikit? Okey. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih pada soalan daripada Ustaz Hasan. Ustaz Hasan, insya-Allah tabarakallah, soalan sangat baik. Dia bila disebut, dia kata takaful adalah benda yang diislamisasikan daripada asal insurans. Baik, sebab tu kena faham dalam kaedah Islam, kenapa wujudnya dulu Baitul Mal? Pertama, kenapa wujudnya Baitul Mal? Dan sebelum wujudnya Baitul Mal, kenapa Islam tu wujudnya Darus Sufa? Ketika Nabi masuk ke Madinah, di antara benda awal yang Nabi SAW buat adalah Nabi membina Masjid Nabawi. Dan dalam Masjid Nabawi itu adanya Darus Sufa. Darus Sufa ni adalah satu tempat yang dihimpunkan orang-orang susah dibantu. Sebenarnya itulah sistem kafalah. Kafalah ni apa? Orang yang senang bagi duit untuk tolong orang yang susah. So, dalam sistem takaful itu sendiri adalah kita menghimpunkan duit untuk membantu pada siapa yang ada kemalangan ataupun ada emergency. Baik, dia kata, Ustaz, apa beza dengan insurans? Macam ditukar nama je. Kalau Mak Saleh panggil insurans, kalau Islam panggil takaful. Baik, pada instrumen mana duit itu dilaburkan. Sebab tu di Malaysia kita adanya SC ataupun dipanggil Suruhanjaya Security Malaysia yang memantau untuk mengenal pasti sama ada satu-satu prospek kewangan itu dilaburkan dalam yang compliant syariah ataupun tidak. Dan sebab tu kalau kita tengok tugas SC ni, bahasa mudah cari salah orang. Dia tengok, oh hak ni tak sunat, maka jadi non compliant. Yang ni sunat jadi compliant. Isu ni sama je dulu macam ASB dulu. Sebab dulu ASB tidak dipantau ke mana pelaburannya pergi, maka apabila lebih daripada 30% pelaburan itu pergi kepada tempat yang tidak patuh syariah, maka tidak menjadi patuh syariah pada ASB. Tetapi pada tahun 2000, lebih kurang 2014 2015, Maybank dan juga CIMB telah mengambil Bank Islam sebagai mereka punya advisor on syariah dalam ASB. Maka 2015 Majlis Fatwa Kebangsaan telah memfatwakan
ASB sebagai harus disebabkan sudah ada pemantauan daripada pihak yang khusus, yakni Bank Islam, untuk melihat di mana pelaburan. So sama, perbezaan pada sebutan nama tidak menjadi masalah, tetapi ke mana duit itu disimpan dan dikembangkan, yang itu kena jaga. Of course lah, kita di AIA saya yakin ada pihak yang berautoriti yang memastikan duit itu pergi ke mana, dan dia dipantau oleh security Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, SC sendiri. Cuma bukanlah pada istilah yang kita nak tengok, tetapi ke mana duit itu dikembangkan dan duit itu dijaga. Itulah wallahu alam. Cuma golongan orang yang menentang tetap berkadar, itu je. Hang cerita benda apa pun confirm ada. Vaksin ada dia punya anti vaksin, kan? Rokok ada yang anti rokok, ada yang masih merokok. Hang keluarlah fatwa 40 jilid pun dia kata ada ustaz tu kata makruh, padahal ustaz tu isap rokok kok, kan? Jadi ustaz tu kan akan memfatwakan benda yang tu. Sesama dalam isu takaful dan insurans, isu forex dan saham, still takkan habis berlawan. Padahal kita mengikut daripada Majlis Fatwa Kebangsaan is enough. Ke mana instrumen kewangan itu dilabur dan diurus takbir dia lah. Riba tetap boleh berlaku. Wallahu alam. Ustaz kata kita ikut ijtihad lah, betul tak, daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Okey, thank you Ustaz. Okey, memang penerangan yang jelas dan simple. So saya harap kalau you all ada terbaca dalam Facebook kan, orang kata takaful kan. So you all just anggap benda ni ikut apa yang Ustaz cakap, ijtihad kita dah menentukan, dan kita ambil konsep tolong menolong tu yang paling penting. Sebenarnya apa tujuan kita? Berbalik kepada kita punya tadi konsep asas kita awal-awal, iman kita kena kuat dan kita kena kenal BY kita untuk tolong ummah. So rasa takaful adalah salah satu instrumen yang paling ringkas untuk kita tolong ummah kita. Okay, so kita go for the next question. Ada siapa tak lagi nak tanya untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Yaakob hari ni? Ada tak siapa-siapa? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Aku dah agak dah Ustaz, saya ada kekeliruan sikit lah. Orang kata topi capal ni. Sebab ada 2-3 ustaz, orang kata, sebab saya dulu sekolah tahfiz. Ada juga 2-3 orang kawan-kawan saya, orang kata tegur saya yang bab topi capal ni. So apa pandangan ustaz? Saya nak tahu jugalah, sebab saya walaupun tahfiz dulu tapi tidak, orang kata terkeluar bidang sedikit lah kan. So nak tanya juga ustaz. Budak nakal lah. Pandangan ustaz, saya budak tahfiz nakal lah. Lebih kurang macam tu. Tak pun nakal. Okey, baik. Isu jawapan ni ada macam ni. Anda sendiri pun bukanlah orang yang alim untuk menjawab dalam bab ni. Cuma anda mengambil apa yang dikeluarkan nasihat daripada Jabatan Mufti wilayah Persekutuan dah keluarkan berkaitan dipanggil dengan istilah tabarruk. Kan, tabarruk ni maksud kita apa yang berkaitan dengan Nabi, maka kita nak ambil sebagai ikutan. Cuma pada saya, yang memakai tidak salah, yang tak pakai pun tak salah. Kan? Kita bukan nak taksub pada pakai lambang naik boleh pula. Kan, pandai pakai lambang Adidas boleh pula, tiba-tiba nak pakai lambang capal boleh jadi haram pula dah. Lepas tu dia kata sebab apa depa jual agama. Mana ada jual agama? Depa buat capal tu dia buat je lah capal. Kan? Yang salah dia kata jual cap lambang capal yang diruqyah 30 juzuk. Tu jual agama lah. Kan? Tapi ni just a logo, the matter of logo je. Matter of logo tu yang menjadikan isu. Cuma of course lah akan ada pihak-pihak tertentu. Sebab tu kalau kita tengok nasihat daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang dikeluarkan pada saya tak ingat tarikh, pada waktu ni isu tengah panas ni, pada 13 November 2020. Ni Dr. Lokman kan, Mufti Wilayah Persekutuan mengeluarkan, dia kata cuma dalam bab aksesori dan lambang yang melibatkan kepada Rasulullah, seeloknya nak mengelakkan daripada berlakunya perbalahan dalam masyarakat dielakkan. Tetapi adakah salah untuk berpakai? Tak. Dia cuma advice, kata tak mau bagi berkelahi lah. Kan? Bila kita tengok bergaduh je kita pun tak sonok. Saya pun tengok cap tu saya orang hadiah kat saya. Cuma saya nak ra'i juga. Saya nak pakai. Kan? Tapi nak ra'i juga. Jadi pakai lambang naik je lah. Lambang naik orang tak marah. Kan? Tapi adakah salah? Jawapan tak. Saya cuma nasihat daripada Jabatan Mufti. Kita nak ni nak mengambil tabarruk keberkatan tak salah pun. Tak salah. Boleh diamalkan, malah barang siapa yang bertabarruk ke atas apa yang Nabi buat itu adalah mendapat pahala, ya silakan, tak ada masalah. Cuma benda yang nasihat daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Lokman, Dr. Lokman dia kata apa, seeloknya elok itu je lah. Elok sebab apa? Sebab orang pelik-pelik kat luar lah ni, geng-geng Wahabi dia kira nak katok je lah dalam bab isu ni. Tak ngam dah bagi saya lah.
Dia takut nanti timbul. Tengok beza bila kita pakai cap yang biasa, bos seluar pendek kita tak rasa ni sangat. Kan? Tapi bayangkan pakai cap capal, tiba-tiba nak pakai seluar pendek. Ya Allah, rasa huduh berbenar nampak. Macam ni tuan. Macam pagi-pagi kadang saya duk keluar kuliah subuh. Bila keluar kuliah subuh kan, nak langgar lampu isyarat, saya cabut kepiah. Padahal bukan ada orang pun. Tapi dia jadi tak tahu benda tu jadi ni habaq tak siap lah. Kadang-kadang saya sekolah langgar lampu isyarat pagi-pagi subuh tak ada orang. Saya nak keluar kuliah subuh, pakai kepiah. Nak langgar lampu isyarat tu, ni ambil kepiah tak sebelah. Baru berdarah. Bujuk tak buka jubah sekali dalam kereta kan. Tapi tak nampak tak itu dia panggil kadang-kadang dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita ni, benda tu akan buatkan kita elok sikit. Bukannya elok semua tapi baik sikit. Macam kita punya moderator bukan kepiah. Kan? Nampak soleh. Terserlah kesalehan tu. Kan? Kalau kat luar pun pakai kepiah, tak percaya try tengok. Pergi bazar Ramadan tahun ni pakai kepiah kat atas kepala. Kita nak tengok awet-awet tu biasa mata liak lah. Tapi kalau pakai kepiah, bayangkan kan pakai kepiah, ya Allah, nampak soleh tu kan. Dia takkan liak sangat mata, dia tunduk sikit. Nak tengok dia tengok ujung-ujung mata, tak tengok rugi, kena tengok juga kan. Tapi dia tengok ujung-ujung je. Sebab apa? Sebab ni ada ni ada menatang ni. Cuba try tak ada tengok. Tengok orang wait. Sebab apa? Sebab tak ada apa kan. Macam tu juga bila capal ni orang nampak macam hang nak tabaruk kepada Rasulullah, takkan macam tu panggil hang macam tu lah. Wallahu alam. Ini kadang menjaga kita daripada benda-benda yang mudarat dan benda aib. Okey, thank you Ustaz. Memang orang kata penerangan jelas dan simple. Okey, so siapa yang pakai topi capal janganlah pakai seluar pendek. Orang kata amalkan tu untuk kita niatkan kita untuk jaga kita punya tingkah laku, insya-Allah. Okey, so ada tak sesiapa lagi nak next question? Ada tak? Okey, Ki ke siapa ke perempuan-perempuan? Mungkin perempuan rasa segan ke, rasa suara ni aurat bila dengan ustaz kan. So, mungkin korang boleh chat dalam chat box ataupun boleh PM saya lah contoh. Ke masing-masing segan takut nak tanya soalan sebab soalan ni masuk kat FB Live. Mungkin rasa, oi Kang, soalan aku ni kan buat aku terkenal pula kan kat FB Live Ustaz. So, ada tak sesiapa? Okey. Saya nak tanya sikit lah dekat Ustaz. Ustaz, since tak ada siapa nak tanya kan sebab dia masih segan, tak pandai badan lagi. Okey, kalau kita cerita pasal mujahadah bila Ustaz cakap dan istiqamah ni kan. Ustaz boleh share tak, ada tak certain amalan yang boleh buat kita sentiasa, kita ialah bila nak mujahadah ni, nak istiqamah ni kadang-kadang kita selalu terlupa. Okey, macam mana kita nak mengingatkan diri? Yes, of course iman kena kuat lah. Iman kena kuat, insya-Allah mujahadah kita dengan istiqamah kita akan lebih berkelangsungan. Tapi adakah mungkin certain amalan yang boleh mengingatkan kita ataupun certain doa ke, ataupun Ustaz boleh share ke sedikit? Ada soalan yang sangat baik. Bila sebut mujahadah ni, semua saya pun sedang mujahadah, kita semua sedang mujahadah. Selagi mana kita duduk dalam alam dunia ni, disebut dengan ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ni semua akan diuji. Tanya budak sekolah, dia pun diuji tak? Diuji dengan penat nak kena bangun pagi. Kan kita zaman sekolah dulu, pernah tak ada impian tak sabar nak habis sekolah? Kan kita semua sama kan? Sebab saya Kedah hari Ahad kena sekolah. Masalah pada hari Ahad, nak tengok contoh Dragon Ball pukul 9 pagi. So setiap hari mujahadah saya kena fikir macam mana akal tak payah pergi sekolah untuk nak pastikan boleh tengok contoh Dragon Ball. So macam-macam akal bagi muntah atas baju, kan, buat menyorok baju, buat stokin. Yang penting dapat tengok cerita Dragon Ball waktu tu. So mujahadah. Nakal kan. Lepas tu habis sekolah rendah, kita ingat waktu sekolah menengah is heaven lah, macam seronok, tak sabar tengok sekolah menengah best kan, boleh macam style. Ni sekolah menengah serabut juga. Serabut dengan SPM, dengan PMR, dengan pening waktu tu. Waktu duduk sekolah menengah bercerita lagi. Kalau habis sekolah seronok masuk universiti sebab independen kan. Duduk jauh dengan mak ayah, duduk KL kan. Tapi masuk universiti bapak lagi serabut otak, nak kena hantar assignment, nak kena ni, pinjaman lah apa semua. Habis waktu duduk universiti duduk bercita-cita, aku tak sabar nak kerja. Tuan-tuan, waktu masuk kerja serabut kepala otak kau, dapat bos panggil macam hantu kadang-kadang. Kan, dapat kawan-kawan panggil setan, macam-macam pula rasa. Maka itulah dunia, akan ada ujian demi ujian. Bila habis ujian, namanya mati.
Kan? Maka yang kita takut atas dunia hari ni adalah untuk nak bermujahadah tu apa benda kita boleh buat. Jom kita amalkan doa ni. Jom kita saya bagi satu doa. Ni doa yang Nabi ajarkan pada kita. Nah, doa ni kita selalu dah dengar. Cuma mungkin jarang kita amalkan. Nah, di doa Nabi SAW untuk bagi ketetapan hati, untuk kita mujahadah sampai kita mati insya-Allah. Kan? Bagi kita buat apa satu benda pun jangan dibolak-balik ke hati. Kan? Buat satu benda asyik patah balik je, buat satu benda asyik U-turn je. Kita bukan ahli politik, kan, nak lompat-lompat ikut suka. Kan? Kita bukan ahli politik yang ikut teradap, tengok benda ni pergi ikut sini, tengok belah sini pergi sini. Dia tak mau, kita nak ada ketetapan hati. Nabi ajak doa apa? Nabi kata ya mukhallibal qulub, ya mukhallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya ulang, ya mukhallibal qulub, wahai Allah yang memegang hati-hati kami, wahai Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia, sabit, tetapkanlah, teguhkanlah, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati-hati, teguhkan hati kami ni hati tim-tim kami ni, hati grup kami ni ya Allah, hati semua tim-tim kami yang bersatu hati berjuang ni, kami nak matlamat yang sama semua, ala dinik, dalam ketaatan kepadamu. Kami tak mau bersepakat dalam benda-benda maksiat. Kami tak mau perjuangkan satu benda yang boleh bawa benda yang mudarat. Kami tak mau perjuangan kami ni terlari daripada perjuangan asal. Objektif kami nak bagi kebaikan pada orang. Objektif kami nak memberi kepada orang. Nak jadikan perniagaan jambatan masuk dalam syurga. Maka kekalkan kami dengan jalan tu. Saya ulang. Ya mukhallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni doa riwayat Imam Muslim. Doa Nabi SAW minta diberikan ketetapan hati. Boleh amalkanlah doa ni kita sama-sama. Saya pun usaha, tuan-tuan pun usaha. Kita hidup tak pernah habis mujahadah. Kita habis masalah A, main masalah B. Habis masalah B, main masalah C. Habis sampai Z, dia ulang balik main A. Kan? So, yang penting kita sama-sama lah usahakan. Cuma tip saya satu je, kalau tuan-tuan nak cepat, pergi seorang. Tapi kalau nak membesar dengan baik untuk lebih manfaat tu lama, buat bersama-sama. Yadullahu ala jamaah, bantuan Allah di atas jamaah. So betul lah apa yang tuan-tuan buat hari ni. HM Group dan semua yang dalam pecahan-pecahan anak-anak dalam tu, teruskan bersama. Jangan fikir untuk bersaing. Sebab kita beriman dengan Allah yang Maha Kaya. Allah, kekayaan Allah unlimited, boleh bagi kepada kita. Bill Gates tak pernah semayang. Elon Musk tak pernah kita tengok masuk main Jumaat kat Masjid Putrajaya pun tak pernah. Tapi Allah boleh bagi kekayaan pada dia. So tak mesti Allah boleh bagi kekayaan pada kita bila kita berusaha. Karena bila tuan-tuan bersaing, tuan-tuan akan bergaduh. Bila bersaing akan ada kalah dan menang. Tapi kalau tuan tak bersaing, semua takkan kalah. 300 orang dalam grup ni, tak ada siapa boleh kalah. Kalau tak bersaing, tuan-tuan semua boleh menang. Tuan-tuan jangan takut, Ustaz saya tak mau kawan dengan dia, saya dia ambil prospek saya. Allah bagi mungkin dia ambil prospek dia, kamu satu je, Allah ganti mungkin 5 kat kamu. Jangan takut. Kan beriman dengan Allah Maha Kaya kan? Jangan takut untuk kamu menjadi kaya dan jangan takut untuk kita hilangkan perasaan tu. Bila bersaing, tuan-tuan akan ada hasad dengki, tuan-tuan akan bergaduh, tuan-tuan berkelahi. Saya tak, jangan. Daripada memilih untuk mewujudkan pertandingan, lebih baik mewujudkan saling melengkapi. Yang kita reti ada teknik-teknik tertentu, ajak orang. Percayalah, what you give, you get more. Yang mujahadah kita buat sama-sama lah. Ya mukhallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi SAW. Saya tak layak nak bagi amalan apa-apa. Saya pun ambil apa yang Nabi bagi, kita buat sama-sama insya-Allah. Wallahu a'lam. Thank you Ustaz, thank you. Okay, so dalam chat box ni saya nampak ada orang share ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Betul lah Ustaz kan? Dia punya sebutan lah. Kalau Maharaj masak saya kalau sebut main Maharaj dengan Ustaz ni. So betul lah dia punya tulisan tu kan? Betul kan? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Okay, so next ada question tak siapa-siapa daripada the floor, the crowd? Mungkin ada siapa yang nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, okay, saya Khairul Anwar. Okay Ustaz, alang-alang dah kira dipertontonkan di Facebook ya Ustaz. Jadi kira macam apa pesanan Ustaz kan? Kira kepada orang ramai yang menganggapkan kalau dia sign up plan takaful
tidak kira lah daripada hibah ke ataupun medical card ke, bila kita sign up tu dia putus tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pesanan Ustaz kalau pada orang ramai ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ramai orang yang saya tengok, yang orang yang menentang takaful ni adalah orang-orang yang dia macam ni. Dia kata kita ambil takaful apa semua ni seolah-olah macam kita tak tawakal kepada Allah. Sebenarnya mengambil takaful pun tawakal kepada Allah. Sebab kita dah apa? Kita nak memudahkan urusan kita. Sebab sakit itu pasti. Nabi kata aish ma syi'ta fa innaka mayit. Hidup kita pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighu. Kehidupan pasti akan berpisah. So biarlah, betul saya kata tadi, biarlah kita sakit yang tak menyusahkan orang. Takaful ni kita sakit yang tak menyusahkan orang lah. Kan? Dan kalau mungkin hilang, kita dah kena hilang, jadi cacat kekal. Kan? Maka kita bertawakal kepada Allah dengan ikhtiar kita. Bukan bertawakal kepada Allah tanpa kita buat apa-apa. Sedangkan kalau kita ada kemampuan, buatlah. Kalau tak ada kemampuan, di luar perbicaraan lah. Maksud dia ni golongan fakir asnaf, yang tu kita put aside lah. Ini tugas kita pula untuk nak membantu. Tapi kalau kita ni, kalau kita merancang dalam keadaan yang baik, insya-Allah kita tak akan susahkan siapa-siapa. Ya, kita tak rancang apa-apa yang tu susah. Masuk hospital, lepas tu kalau nak minta bantuan orang apa semua, patutnya benda tu simple je. Ada je insurans takaful yang kita tengok yang berbelas-belas ringgit pun ada. Cuma mungkin dia punya kelebihannya tak banyak lah, mungkin pada serta-serta tempat lah. At least bagi ada sesuatu. Paling bongok, paling tak pandai sangat pun, pergilah bagi ada khairat kematian. Kecuali kalau hang tak mau ada semua tu, hang meninggal, hang golek-golek diri sendiri masuk dalam kubur terus. Lepas tu buat sistem untuk tanam automatik. Kalau tak, kamu akan susah ke orang. Sebab sekarang P. Ramlee kata hidup susah, mati pun susah. Kos pengurusan jenazah sekarang 2,000. So tak ada 2,000, jangan mati lagi. Jangan mati lagi, tak ada 2,000. Cek lain lah, ada 2,000. Tak ada 2,000, extend mati. Tentang tak akan susah keluarga. Siang kat anak bini kita. Lepas tu mengambil takaful jugalah tawakal kepada Allah. Itu ikhtiar kita agar tidak kita menyusahkan orang lain. Lepas tu saya tunjuk data. Pagi tadi saya kuliah dengan Fakulti Kaunseling UNISYAM, Universiti Sultan Abdul Halim, kan, Muazzam Shah. Saya kata benda apa? Saya kata apa? Bila angka yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan 1,000. Maksudnya 75% tak layak untuk mati sebab tak ada duit simpanan 1,000. Sebab mati kan 1,000 lebih kena. Tak layak untuk mati. Habis yang 75% duk mati tu jadi apa? Kan family duk pening. Kan? Masjid nak urus jenazah minta duit dulu ni sebab banyak masjid duk kena scam. Ni Ki boleh lawan ni. Depa duk scam masjid. Kan? Urus jenazah dia kata sagi bayar. Tanam dah budak, tanam dah keluarga, haram tak bayar sampai lah. Lepas tu korek balik pergi hantar ke rumah jenazah tu. Banyak masjid kena scam. Sampai lagi masjid letakkan polisi nak urus jenazah bayar duit. Tak boleh marah sebab orang scam ramai. Oh tak apa Tok Imam, jangan berkerong kami, nanti kami bayar. Kami tengah sedih ni, ayah kami meninggal. Tok Imam pun baguslah ambil upah orang, bayar apa semua. 3 bulan pak dia meninggal, haram tak bayar. Sebab apa? Salah pak tu lah, sebab tak atur bayar. Kan? Lepas tu at least kalau dia ada takaful, adanya khairat kematian, lepas tu adanya mungkin benda-benda tertentu yang boleh memudah carakan. At least bagi ada khairat kematian. Khairat kematian tu takaful juga. Khairat kematian tu takaful lah tu. Himpun duit ramai-ramai satu karya. Masukkan siapa mati dulu, hang guna duit ni. Himpun lagi. Tu takaful lah tu. Itulah kafalah. Kan tawakal kepada Allah. So janganlah kata macam orang katalah ambil vaksin ni seorang tak percaya dengan Allah. Lah, vaksin tu kan ikhtiar kita. Vaksin tu adalah ikhtiar kita. Jadi cuma bukanlah orang yang tak berikhtiar tu kata berdosa, jangan kita marah pula hang tak ambil takaful dosa. Tak apa, tak mengambil pun tak salah, tapi yang ambil pun juga tidak salah. Cuma saya ambil, tu je. Takaful tu saya bukan takat satu, saya ambil sampai tamak sampai 7 juta. Nilai value tu sampai naik berjuta-juta. Sebab apa? Saya fikir bukan untuk keluarga, saya abang dah ke isteri dengan anak-anak saya. 1 juta untuk isteri dengan anak-anak. Cukup insya-Allah saya rasa. 6 juta lagi untuk Darul Murtada. At least bagi kalau meninggal kita tak menyusahkan orang. Kan? Sonok staff saya. Ya depa. Oh dapat 6 juta ustaz mati. Tak apalah, biar orang berseronok dengan kebajikan setelah kita mati. Ni dah orang cakap buruk pasal kita sian. So mengambil takaful juga adalah satu bentuk kebergantungan kita kepada Allah sebab kita nak menyenangkan orang setelah kita meninggal. Tujuan kita hidup adalah nak memberikan kebaikan kepada orang, bukan memberikan mudarat dan menyusahkan orang. Fakta daripada Allahumma salli di antara pakar kewangan yang saya jumpa baru ni, dia kata apa, daripada 10 kes faraid yang dia urus,
9 bergaduh, satu je elok. 9 bergaduh, satu je elok. Sebab apa? Kenapa berlakunya faraid? Sebab ketika hidup, si mati tak urus duit dengan baik. Soalnya dia tak clarify kepada anak-anak, okey, bapak punya harta, Gohit Gostan ada 5, Afghanistan ada 4. Piramli dia buat cerita 3 Abdul. So ambil manfaat. So siapa yang mengambil, saya ucapkan tahniah. Siapa yang tak ambil pun tak berdosa. Cuma plan very well. Atur balik. Kenapa kamu tak ambil? Sedangkan kalau boleh bagilah kemudahan tu kepada anak-anak isteri ataupun zuriat kita yang mendatang, insya-Allah. Juga bergantung kita kepada Allah untuk menyenangkan orang. Barang siapa yang menyenangkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia. Wallahu a'lam. Sebenarnya yang pasal isu 75% tiada simpanan tu memang orang kata satu ilmu yang baik untuk kita gunakan, kaitkan dengan akhirat kematian. Apa saya tengok pun betul juga, takaful ni sebenarnya inspired daripada akhirat kematian. Dan macam Ustaz cakap tadi, inspired daripada peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika menyediakan satu dana ataupun rumah untuk orang-orang susah. So tak salah pun kalau kita cakap takaful ni memang inspirasi daripada Islam sendiri. Orang kata betul Ustaz? Betul kan? Okay. So faraid tadi tu pun betul juga. Orang kata masyarakat kita ni masih ramai lagi tak buat preparation dan persediaan yang betul sebelum diorang meninggalkan harta. Itu yang menjadi punca bergaduh. Okay. So last saya buka Q&A sebab Ustaz saya faham kejap lagi mungkin ialah kita masing-masing akan rush nak pergi ke sembahyang Jumaat. Last Q&A. Kalau tak ada Q&A saya akan wrap. Saya buka selama 10 saat lah untuk next Q&A. Siapa ini adalah terakhir punya Q&A. Mungkin ada sesiapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, thank you. So saya rasa hari ini punya session memang dah cukup padu, dah lengkap daripada Ustaz Yaakob. Memang terbaik. Alhamdulillah. So apa yang saya boleh wrap balik macam Ustaz cakap tadi, tawakal ni perlukan ada 4 rukun, betul lah Ustaz? Ada iman, ada ilmu, ada amal dan ikhlas. So dalam ikhlas ni memang of course kita kena ada mujahadah dan istiqamah, dan dengan iman ni kita kena kita kena kuat dan clear supaya bila kita kuat, automatik kita akan buat kepada untuk ummah. So akan buat kepada untuk family dan ummah kita, dan ilmu yang ada ni adalah untuk pelengkap akal. Barulah kita boleh bagi kebaikan dan kemudahan dan kemuliaan kepada manusia. Okay? And then, dengan ilmu ni, kita kena beramal sebab dengan amal yang baik, insya-Allah ilmu kita akan bertambah. Sebab kita beramal dengan ilmu dan at the same time kita dapat bagi kesedaran kepada ummah sekalian. And then, tadi Ustaz pun ada cakap banyak macam-macam lagi. Orang kata menjadi dosa sekiranya kita ni cebur bidang takaful ataupun mana-mana bidang sesuatu tanpa mendalami ataupun menguasai. Sebab dia akan menzalimi hak kita dengan keluarga kita dan menzalimi hak orang lain juga. At the same time juga, Ustaz pun ada cerita juga bab rekrutmen. Betul. Dalam rekrutmen ni ataupun dalam bila kita nak berdakwah ni, dalam 10 orang mungkin akan ramai ada haters ataupun ramai yang rebel lah. So benda ni memang orang kata cukup kena dengan kita. Alhamdulillah, dan saya rasa memang orang kata terbaik. Dan salah satu juga Ustaz ada mengingatkan berkenaan dengan riak dengan ancaman syirik, yang mana daripada Imam Al-Farabi, kalau betulkan saya kalau salah, Imam Al-Farabi mengatakan sekiranya kita meninggalkan sesuatu baik kerana manusia, itu adalah salah satu ancaman syirik. Sekiranya kita buat baik kerana manusia, itu adalah salah satu potensi untuk riak. Tetapi kita kena sentiasa husnuzon. Dan daripada kalangan masyarakat kita, kalau kita nampak kawan-kawan kita ada buat baik, so janganlah kita rasa macam dia ni nak tunjuk power dah tu kan, betul tak? Kita kena sentiasa husnuzon supaya diri kita ni pun tak ada, dalam hati kita pun tidak kotor sentiasa. Dan kalau boleh setiap pagi sentiasalah tajdid niat kerana Allah dan kerana kebaikan. Dan kalau rasa macam nak mujahadah tu agak problem ataupun susah, amalkan banyak dengan membaca doa daripada amalan Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Okay, so saya mewakili pihak Asian Group dan pihak grup lain seperti Key Group, Harif Faisal Group, dan saya punya grup juga sendiri, Mofaz Group, ISG Group, Inspire Group, dan daripada subsidiary group daripada Asian Group, mengucapkan ribuan terima kasih Ustaz. Dan saya rasa Alhamdulillah hari ini banyak input yang menarik yang kita dapat berkongsi bersama-sama di pagi Jumaat duha yang mulia ini. So tiada apa yang saya boleh sampaikan penghargaan yang terbaik melainkan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepadanya. Dan alhamdulillah kami dapat berpeluang untuk berjumpa dengan Ustaz secara maya, dan daripada sini kita boleh dapat ada sesi ukhuwah yang lebih baik dan sesi
ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Ustaz. So mungkin Ustaz ada nak bagi kata-kata terakhir, kata-kata perangsang ke, kata-kata semangat ke kepada kawan-kawan kita ni? Kata-kata semangat dulu, kalau kata terangsang kena makan Viagra kan, kat Jumaat jangan cari pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma untuk diri anda sebenarnya, untuk diri anda juga, insya-Allah apa yang kamu buat ni sonok bila kita bantu orang, percayalah. Bila kita boleh tengok orang kemalangan, orang sakit ni, benda kita tak ada orang kat tangan, ya Allah bagi aku accident lagi, orang bengoknya buat yang tu. Tapi bila kita boleh tengok, kita boleh bantu dia, ya Allah, sonok sangat-sangat. So anda harapkan semua daripada tim HM Group, tajdid niat kamu ni berkat Jumaat ni bulan Syaban ni, dekat dengan Ramadan, bulan yang Nabi kata banyak doa, Allah makbulkan banyak doa kita. So tajdid niat kamu, kenapa kamu berada dalam grup ni, dan alhamdulillah Allah bagi kamu banyak orang yang baik di keliling kamu ni, leader-leader yang bantu kamu, bukan ambil dan tinggal, guide kamu dengan ilmu dan sebagainya. So make it happen lah, make it happen. Whatever your big why, buat bagi jadi ultimate dan grand big why. Back to ummah, insya-Allah kamu takkan penat untuk berjuang. Saya sendiri betul. Kalau nak ikut penat ni saya penat. Jadual saya di KL kemarin sampai pukul 2 pagi pun masih jumpa orang. Pukul 3 saya bertolak balik, pukul 7.30 tadi sampai, pukul 8 saya kuliah dengan pelajar-pelajar universiti untuk Unisham pelajar-pelajar kaunseling. Pukul 10 tadi habis, terus masuk di sini. Saya tidur baru sejam 2. Penat kan? Saya tak mandi lagi. Tapi penat bila pergi, penat aku sekejap lagi hilang. Bila anda rehat lagi penat hilang lah. Tapi manfaat tu insya-Allah akan kekal. Kan, sekejap lagi pukul 12.30 ni, terus nak kena pergi, saya ada khutbah. Kuliah sebelum khutbah dan khutbah jemaat. Habis khutbah jemaat ada khutbah nikah. Kan, long way tu ada. So, tuan-tuan pun buat benda yang sama. Tuan-tuan kena fikir untuk macam mana nak cari orang, nak ni orang, nak fahamkan orang. Dan ingat, kerja takaful ni bukan senang, sebab orang akan lari daripada tuan-tuan. Tapi percayalah, sekuat mana orang tu berlari, sekuat banyak itulah pahala yang tuan-tuan akan dapat. Susah mana benda itu nak diperoleh, sebanyak itulah nilai pahala yang Allah akan ganjarkan, manfaat yang tuan-tuan bantu orang, insya-Allah. So kita buat sama-sama, kita buat bagi jadi, insya-Allah. Untuk key, kalau ada key dan semualah daripada tim HM Group, we are welcoming to come to Darul Murtada. Kalau boleh bawa semua tim datang. Saya tak ada bayaran apa-apa, datang kita buat khemulai sama-sama, kita fikir apa yang kita boleh bantu untuk ummah. Dan kita fikir kalau tabligh mereka bawa kalimah la ilaha illallah kepada orang, apatah kita bincang untuk fikir bawa ekonomi kepada masyarakat. Saya sendiri tak mampu buat seorang, saya yakin saya tak mampu buat seorang. Saya mungkin ada limitasi saya. Untuk 10-20 juta sekarang mungkin saya mampu buat. Saya beli tanah baru ni 4-5 juta bagi untuk kegunaan madat. Dan saya mungkin boleh buat seorang dengan itu kadarnya. Tapi kalau kita buat bersama, insya-Allah, kita bukan buat di satu tempat, kita boleh buat beratus tempat dengan kebajikan dan menggerakkan ekonomi, insya-Allah, bersama-sama, insya-Allah. Jadi saya doakan agar tuan-tuan make sure setiap bulan buat sesi macam ni. Tak perlu dengan saya, carilah mana orang-orang yang lebih baik ilmunya pun. Yang penting istiqamah. Percayalah, kalau kamu kekal istiqamah usrah macam ni, kamu takkan berpecah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. So yang baik daripada Allah atas kelemahan, atas kedaifan ilmu yang bercakap, tahniah dan kepada semua, dan takziah kepada mungkin siapa yang tak dapat bersama kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Dan saya sumpah dan doa semua ni jadi jutawan, hartawan dan bertakwa sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.